kata di sini, dia nak negara dia maju, dia nak kebaikan ke 22 tahun. Presiden Najib buat sekarang, dia pun tak tahan, dia pun keluar. Begitu juga Muhyiddin Yassin dan lain-lain pemimpin UMNO keluar. Jadi kalau ada orang UMNO ni dan tak sedar mesej tu, yang masih tak faham lagi, tak mau keluar, kita nak kata apa? Kita nak kata apa? Daripada bersama-sama dia cakap, UMNO cakap kita nak juga perubahan. Perubahan apa yang nak buat? UMNO nak buat sekarang ni. Kita dah bagi hampir 60 tahun. 60 tahun pun dia tak boleh berubah. Dan kita tengok negara kita ini semakin hari semakin menuju kehancuran. Ekonomi merupakan tanda yang buruk untuk negara kita. Kita sepatutnya dalam keadaan mencari pelabur-pelabur luar. Tetapi apa yang Najib buat, dia pinjam kepada China. Dia pinjam daripada China. Kita takut tuan-tuan puan-puan. Mungkin kita tak dapat bayangkan, tapi saya nak katakan di sini apa yang berlaku di Greece itu satu yang pelajaran bagi kita. Apa yang berlaku di Greece, negaranya berhutang, satu hal. Tetapi dia tak dapat cari hutang, nak bayar hutang. Akhirnya negara Greece ni jadi bankrupt. Adakah suatu mustahil negara kita tak boleh berlaku macam tu? Kalau kita masih biar Najib dan kuncu-kuncu dan kroninya terus merosakkan negara ini. Itu sudah ekonomi sudah cukup. Kita kata kepada Najib, UMNO, enough is enough. Cukup. Kita tak boleh. Jadi kita kena ada perubahan. Jadi insyaAllah saya rasa YB mampu akan terang lebih detail lagi. Saya nak bagi perumpamaan macam ni lah sebagai penutup lah. Kita ni makanan jadi roti lah kan. Roti ni dia bila satu peringkat dia ada tarikh luput dia. Bila tarikh luput ni dia akan ada color tu bertukar. Kan? Color tu bertukar, hitam ungu. Dan paling teruk lagi roti ni kalau dia dah tarikh luput dia akan ada warna hijau pun ada lampu. Dia ada warna hijau dalam roti. Jadi maksudnya kalau roti ni kalau kita makan, perut kita akan sakit, badan kita akan sakit. Jadi semua sakit. Jadi bagi saya, UMNO dan Barisan Malaysia dah sampai tarikh luputnya. Tak salah cakap apa. Tarikh luput dia dah sampai. Setuju tak setuju tak? Setuju. Jadi kita sama-samalah nak berubah. Tapi satu perkara kita bila nak berubah, kita kena berani. Masalah kita tahu masalah negara kita. Kita nak merubah, kita nak maju, tapi kita masih takut. Macam-macam lah orang kata, nanti kalau UMNO jatuh, DAP merentah. Betul ke DAP boleh merentah ni? DAP hanya di parlimen hanya ada 52 kursi. Jadi kalau dia menang semua pun dia tak boleh merentah. Jadi kalau dia memang termaktub di Pakatan Harapan, siapa Perdana Menteri? Orang Melayu. Siapa Timbalan Perdana Menteri? Orang Melayu. Orang Melayu akan menguasai parlimen. Jadi kita tak perlu risaulah apa dia dari segi agama Islamnya, dari segi orang Melayunya, kebajikan orang Melayunya, keistimewaan hak raja-raja dan keistimewaan orang Melayu yang lain akan termaktub. Jadi bagi saya, poin saya, kita kena berani. Orang Melayu kena berani berubah. Orang Melayu khususnya UMNO kena berani membuat perubahan. Kena berani mengatakan kepada Najib, kamu mesti turun. Kamu mesti turun. Kalau kamu tak mau turun, kami akan turunkan kamu dalam PRU ke-14. Boleh tuan-tuan puan-puan? Boleh, okey. Saya rasa sekadar tu, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Insinyur Megat. Selamat datang diucapkan kepada Pengerusi Amanah Negeri Perak, Tuan Haji Azmuni. Bagi tepukan. Tuan Haji Azmuni Awi. Benar? Jadi saya teruskan program kita. Hari pun dah hujan, masa pun dah tak ada. Saya teruskan dengan sedikit ucapan daripada Ketua Pemuda Amanah Negeri Perak. Sebab walaupun yang datang ni otai yang masih otai masih apa? Otai masih bernyawa. Bisa dah tak ada. Jadi saya serahkan mikrofon ini kepada Ketua Pemuda, Saudara Hasnul Zulkarnain. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen PAS. Ahli Parlimen PAS. Harum manis. Pengurusi Amanah Negeri Perak Raja Semuni, Ustaz Azizi, dan juga pengurusi kita yang comel, Saudara Bob. Alhamdulillah. Terima kasih di atas masa yang diluang untuk saya memberi sedikit ucapan. Tuan-tuan sekalian, saya melihat ada orang Kuala datang ni. Angkat sikit angkat dengan orang Kuala. Saya rasa seronok ada orang Kuala datang. Ada orang Kuala. Dan saya lihat ada juga orang-orang UMNO, orang kemah ni. Tapi nak angkat tangan segan sikit pun. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita terpaksa menanggung hutang yang dibuat oleh Najib Tun Razak. Hutang luar negara hampir 1 triliun. 1 triliun ni tuan-tuan, 1000 bilion. 1000 bilion tuan-tuan. Kalau dibahagikan dengan rakyat Malaysia yang ada ni lebih kurang 30 juta, berapa agak-agaknya? Yang lahir je ada hutang. Lahir je ada hutang. Setiap seorang menanggung hutang hampir 30,000. Tuan-tuan boleh bayangkan anak kita yang masih kecil duduk dalam buai terpaksa menanggung hutang kerajaan 30,000. Zaman Tun Mahathir memerintah 23 tahun, hutang luar negara 120 bilion. Bagi kepada Pak Lah 300 bilion. Mari anak Tun Razak, suami kepada Rosmah, buat hutang 700 bilion, hampir mencecah 1 triliun. Kalau ada orang UMNO di hujung sana dengar bagi tahu ni, koma apa menanggung hutang 30,000 sekarang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mewakili anak muda. Masalah ekonomi negara ini terpaksa ditanggung oleh anak-anak muda yang baru keluar daripada usia. Yang pertamanya, kuasa membeli di kalangan anak muda sangat-sangat terhad. Perkara asas yang perlu ada di kalangan anak muda ialah beli kereta. Nak masuk kerja kena ada kereta, terutamanya eksekutif. Bila nak buat pinjaman kereta, cek hutang dekat bank bagi tahu tak boleh buat pinjaman kerana hutang PTPTN tak dibayar. Ini polisi yang dibuat oleh kerajaan. Kenapa tidak diberi kelonggaran kepada anak muda mahasiswa yang mula bekerja ini, diberi kelonggaran untuk buat pinjaman? Perkara asas yang kedua anak-anak muda yang menghadapi masalah ialah hak pemilikan rumah. Rumah pertama. Nak beli rumah sekarang ini di sekitar Ipoh ni, kalau tak ada 300,000 jangan pandang. Kalau tuan-tuan pergi ke Jelapang, ada projek perumahan Prima, 2 blok. Projek perumahan Prima ini yang dilancarkan oleh kerajaan, cantik kertas kerjanya. Nak bagi anak-anak muda membeli rumah pertama, memiliki rumah pertama. Tetapi apa yang berlaku hari ini, rumah Prima yang di Jelapang tu, yang macam sangka burung tu, harga permulaannya 250,000. Bagi anak-anak muda yang baru kerja, yang kerja di swasta, bank bagi hanya 70% daripada harga rumah. Bermakna 30% lagi terpaksa keluar duit sendiri. Kalau anak mudanya bapaknya bin Haji Asmuni, tak apalah. Haji Asmuni ni orang yang kenal. Hartanya kapal di laut, hutang di darat. Bolehlah kan? 30% tuan-tuan, 75,000 down payment yang perlu dikeluar oleh anak-anak muda ini. Adakah ini dasar yang mesra kepada anak muda? Tuan-tuan, saya mengharapkan nanti insya-Allah kalau kita membentuk kerajaan, PH akan menguasai Putrajaya. Berilah peluang kepada anak muda ini, berilah peluang kepada mereka ini untuk memiliki perkara asas dalam kehidupan sebelum mereka memulakan alam berkeluarga. InsyaAllah.
Jadi saya diberi masa untuk 5 minit saja untuk ucap. Apa pun dalam keadaan hujan ini, saya mengucap terima kasih kepada tuan-tuan sekalian yang dapat hadir pada malam ini. Semoga tuan-tuan menjadi ejen-ejen kepada Pakatan Harapan, memberi maklumat kepada orang di luar sana. Ini adalah medium yang ada kepada Pakatan Harapan untuk bergerak. Tuan Mahathir pun sekarang terpaksa mengangkat mari dalam ceramah ini. Dulunya dia boleh menggunakan media TV3 kan. Sekarang ini dia pun terpaksa juga diberi duduk kursi merah ni je. Jadi ini yang kita ada. Tapi jangan putus semangat, kerana kerajaan Barisan Nasional ni jangka hayatnya makin ke penghujung. Pedulikan parti sejarah kita itu. Pedulikan. InsyaAllah tuan-tuan doakan kejayaan pada PH. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pemuda. Rosmah datang. Terima kasih kepada saudara Hasnul, berapi-rapi cakapnya. Kamu faham tak tuan-tuan? Tu anak muda bercakap tu. Kalau tak sedar juga anak-anak yang tua, aku tak tahu lah. Sebelum itu saya menjemput Dr. Fakharuddin Hashim untuk ke depan. Naib Pengerusi Amanah Negeri Perak. Mana ke dia? Sila ke depan. Tak bukan nak suruh berucap, panggil depan je. Silakan. Tanda. Okey, tak apa. Terima kasih. Jadi saya teruskan dengan ucapan daripada Pengerusi Amanah Negeri Perak, Tuan Haji Asmuni Awi. Banyak dia nak ceritakan pasal Perak. Baru-baru ni pun dia ada buat press statement pasal Perak. Dia duduk yang duduk melanggar Perak ni. Sampai dengar cerita Zamri pun lari ke Tambun dengar ni. Tak tahu lah. Mungkin bertemu dengan Haji ke entahlah kan. Allahualam. Dipersilakan Tuan Haji Asmuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ba'da billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang bahagia saudara pengurusi, saudara Bob yang dikeraikan bertamu yang dah lama kita tak dengar cakap. Sebab sejak daripada peristiwa Sukuapa ni, peristiwa kita tak keluar orang-orang ini. Yang berhormat Datuk Mahfuz Somad, Ahli Parlimen Pokok Semar Kedah, rakan-rakan saya daripada Pakatan Harapan, PKR, Amanah dan DAP juga bersatu. Kepimpinan Pakatan Harapan, Bupin Saudara Badrin selaku Ketua, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya nak bercakap mengenai tenggelamnya sebuah kapal besar yang dipanggil sebagai kapal Titanic. Sejarah kapal ini dia berjalan daripada pelabuhan Southampton di England sana nak menuju ke New York. Di pertengahan jalan dia tenggelam kerana dia dilanggar dengan iceberg. Tapi kapal yang asal dia tak ada bendera macam itu. Di kapal moden ni dia ada.
Barangkali Datuk Mahfuz selepas ini boleh tambah lagi. Sebab dia pernah menjadi bersama-sama saya, pernah sama-sama menjadi penumpang pada kapal tersebut. Tetapi kami dihalau keluar, maka tak adalah kami tenggelam bersama kapal tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah banyak dah orang cakap mengenai masalah kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan kleptokrasi pimpinan Najib yang diterjemahkan oleh Dr. Mahathir sebagai kerajaan penipu, dipimpin oleh seorang menteri nama Najib yang kerja menipu, dikenali seluruh dunia. Kerajaan yang sudah kehilangan tongkat yang sebenarnya kekuatannya bertongkatkan kepada sokongan daripada MCA, MIC dan juga gerakan Orang Cina dan India. Orang Cina dan India telah meninggalkan UMNO. Tiba-tiba sekarang ni ada satu parti lain, ada satu pihak yang pada mulanya nak jadi penasihat bagi tongkat baru. Malangnya kita, sebagian besar dari kita satu masa lalu pernah bersama dengan dia. Yang ini yang kita tak faham. Kita mengajak ke semua parti-parti pembangkang yang ada di dalam negara kita ini bersatu di bawah satu payung yang kita namakan sebagai Pakatan Harapan untuk berhadapan dengan UMNO Barisan Nasional. Kerajaan yang ada ini terpaksa kita tukar. Tuan-tuan dah tahu apa sebabnya. Tak payah nak ulas lagi dah. Tetapi ada satu parti yang tak nak bersama kita. Dia kata nak bersendirian. Bukan setakat bersendirian, tetapi tindak tanduknya lebih menggambarkan dia pergi kepada UMNO. Tuan-tuan boleh melihat sendiri. Ini Ketua Penerangan Dewan Ulama bersama dengan Jamil Hir di London, berceramah di London mengenai RUU 355. Seolah-olahnya penduduk London sana tu nak mengundi di Parlimen Malaysia. Nama dia tu At-Taghiri. Nama glamour dia tu Q7. Saya tak berkenal, barangkali tuan-tuan berkenal sebab tuan-tuan bertahu. Apa dia? Kakak Jepun ke apa tu? Kita ajak mereka pergi ke bersih untuk menuntut keadilan dalam sistem berahi kita. Nun yang sebelah sana tu pakai baju, dia kata kami tak boleh join bersih sebab bercampur wanita, laki-laki dan tak ada batasan aurat dah. Dia kata bergaul bebas. Tengok-tengok duduk sebelah siapa tu. Ini datang tahun baru. Ani bersama dengan pengurusi tamu haji, orang negeri Mahfuz. Datuk Mahfuz kenal dengan dia tu. Berpeluk tuan-tuan, saya rasa geli nak berpeluk tu. Dengan siapa kan? Dengan Bob sama. Badan dengan Bob pun cuma sama. Silakan Bob. Dah Aneh dia. Bukan. Kita dulu bukan tak pernah. Kita bersembang, berkawan, tegur. Tapi tak ada dah sampai ke tahap gaban macam tu. Dia bersama dengan sahabat saya yang baju biru tu, kelasmate saya dulu. Kelasmate dan roommate saya dulu. Tapi saya tak pegang tangan dengan dia. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Pakai baju sedong-dong. Agak-agak siapa yang pilih
wakil ini. Tuan-tuan, saya nak kabarkan di sini bahawa nak mengatakan bahawa parti ini sekarang dah tak tahu hala tuju, kita tak tahu nak ke mana. Bila kita katakan bahawa kamu ni nak sangat dengan UMNO ke, pergilah pada UMNO, dia kata tidak. Tetapi daripada gambar yang tuan-tuan dapat lihat, apa maknanya? Sebab itu kita mengatakan bahawa parti yang ketiga ini sudah tidak relevan lagi dah. Yang satu masa dahulu sama-sama kita dukung. Sebab tindak tanduk ditunjukkan bahawa dia tidak sangat pada UMNO. Selama ini parti-parti lain mengkritik UMNO Barisan Nasional mengenai penyalahgunaan kuasa, salah urus tadbir negara, pecah amanah yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi parti ini diam sehingga bahasa, tak bercakap apa, tak pernah komen sepatah pun mengenai salah urus tadbir negara, pecah amanah, ketidakjujuran pemerintahan yang dilakukan oleh UMNO, tetapi sibuk dengan RUU 355. Tuan-tuan, RUU 355 ini agenda UMNO. Dan kita bincang dah dulu sama-sama ketika kami di dalam EJK Pusat sama Datuk Mahfuz. Kita kata urusan ini seeloknya serahkan pada kerajaan. Kita sudah ada roadmap itu, kita ada roadmap bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Sudah ada jawatan kuasa taktikal. Jawatan kuasa taktikal sudah mengusulkan supaya lebih elok, seeloknya urusan ini diserahkan kepada kerajaan, bukan dibawa dalam bentuk bil persendirian. Kerana kalau dibawa oleh kerajaan, maka dia akan selesai. Segala masalah-masalah taktikal yang dihadapi itu akan dapat diselesaikan oleh kerajaan, seperti kerajaan yang memerintah. Sebab RUU ini bermula dengan undang-undang yang diluluskan pada tahun 1964. Ketika undang-undang ini dibentang di Parlimen pada tahun 1964, PAS membantah, tak sokong, sebab dia kata ini bukan hudud. Yang kita tak ialah hudud. Undang-undang ini bukan hudud, maka kita tidak sokong. Beberapa pindahan kemudian dilakukan pada tahun 84 dan akhirnya pada tahun 94 yang meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, memisahkan Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Ketika itu pun PAS tak sokong. Ada di Parlimen PAS, di Parlimen tak sokong, sebab dikatakan bahawa undang-undang ini bukan undang-undang hudud. Kerana bukan hudud, maka kita tidak sokong. Tiba-tiba sekarang undang-undang inilah yang digunakan, yang dicanangkan ke sana ke sini, melupakan isu-isu lain yang mendepani rakyat. Ini gila tahap gaban aku. Perkara yang sepatutnya diselesaikan tidak diselesaikan, tetapi perkara yang bukan di dalam bidang kuasa dia, itu yang nak jamin. Selama ini saya mengatakan bahawa yang paling baik, yang paling berkesan, yang paling mampu untuk menguruskan pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia ini ialah UMNO, bukan PAS. Bila saya cakap macam tu, rakan-rakan saya dalam Parlimen marah. Mengapa pula? Saya kata UMNO yang memerintah. UMNO ada kuasa. Dia cukup wakil di dalam Dewan Rakyat di Parlimen untuk memberikan undi sama ada nak meluruskan ataupun nak menolak. UMNO yang memerintah. Dia ada agensi perubahan kekuasaan, dia ada polis. UMNO yang memerintah, dia ada penjara untuk menghantar orang ke penjara. Dia boleh, dalam penjara itu ada pula tukang sebat. Kerana dia merintah, dia mampu untuk melakukan apa saja. Dan sepatutnya, kalau UMNO minat kepada Islam, benda itu sudah selesai. Tetapi kerana UMNO tidak berminat dengan Islam, ya, maka kerana itu perkara tidak selesai. Dan tiba-tiba PAS pula dari Pak Sambo mengambil alih tugas UMNO yang UMNO sendiri tidak mampu untuk melakukan. Tuan-tuan, RUU 355 ini saya dah katakan bahawa tadi bahawa ini ialah yang paling mudah sekali kalau diserahkan pada kerajaan. Sebab ini dalam kerangka roadmap yang telah pun diputuskan. Tetapi dalam bersurat Jabatan Pusat, ni Amar mengatakan kalau sekiranya kerajaan yang bawa, UMNO bawa, kita habis majlis politik kita. Dia nak main politik di situ. Dia bukan nak menyelesaikan masalah, tetapi nak main politik di situ.
Sebab itu sekarang kita lihat, PAS tahu bahawa dia tak sampai ke mana. Dan dia tahu UMNO penipu. UMNO akan kencing dia. Dan bukti sekarang UMNO sudah kena kencing. Kita dah kata dah, UMNO ni penipu. UMNO tidak pernah ikhlas. UMNO tidak pernah mau untuk menyelesaikan, untuk menjadikan Islam, meletakkan Islam di tempat yang sewajarnya. Dalam pilihan raya yang lalu, Najib telah mengatakan bahawa tidak ada langsung niat di pihak UMNO Barisan Nasional untuk melaksanakan undang-undang hudud Indonesia. Dia dah sebut dah dahulu, yang percaya mengaku. Sebab itu kita mengatakan bahawa parti ini sebenarnya saja-saja nak bagi sokongan kepada UMNO, saja-saja nak kekal. Sebab itu kalau kita melihatnya di dalam tengok, dia kata apa? Persoalan bila masa yang sesuai untuk kita berbicara, kita tengok keadaan. Ya, kerjasama UMNO dan PAS sudah diputuskan oleh Majlis Syura. Soalnya mengapa tidak dibagi tahu kepada grassroots di bawah sana itu, supaya grassroots tahu. Inilah sebenarnya yang nak dilakukan oleh PAS. Mengapa masih lagi berserindu-serindu? Bagi tahu kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi mereka tidak berani. Sebab selama ini kita dididik oleh PAS mengkafirkan UMNO, mengatakan UMNO penipu dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ini datang kaul baru. Memang payahlah. Dia macam Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ada 2 kaul. Satu kaul qadim, satu kaul jadid. Yang ini kaul jadid saja. Tuan-tuan, saya nak cakap tentang hari ini supaya kita faham. Sebab ini isu yang dimainkan oleh PAS sekarang ini mengkafirkan orang-orang yang tidak menyokong RU 355. Tuan-tuan, RU 355 ini bukan hudud. Najib dah sebut ini bukan hudud dia tu. Ini bukan hudud. Kalau bukan hudud, ini bukan perintah Allah. Ini semua satu istihad. Sebab itu yang membawanya dalam UMNO. PAS tolak. Selama ini PAS tak pernah sokong. Kedudukan undang-undang ini macam undang-undang yang lain, macam undang pakai helmet, undang-undang jalan raya, macam undang lain lah yang lulus pada parlimen, tak ada beza. Jadi kalau kita boleh tidak bersetuju dengan undang-undang lain, sama juga kita tidak boleh bersetuju dengan undang-undang ini. Soalnya bukan kita tidak setuju. Soalnya bila dibentang di parlimen, bila suruh bahas tangguh. Dah sampai ke kilometer 355, dipatah balik ke kilometer pertama. 2 kali dibagi peluang di parlimen untuk membahaskan undang-undang ini. Ya. Speaker bagi peluang, bila nak bahas, tangguh. Yang pertama dia kata sebab nak bagi peluang ahli parlimen faham. Kemudian bagi lagi ahli peluang. Speaker tanya lagi, bila nak bahas, tangguh. Sebab apa? Sebab parti-parti belakang tak faham lagi. Soalnya sekarang tuan-tuan, nak meluluskan undang-undang ini 355 tak perlu pada parti belakang. UMNO cabut PAS di parlimen dah cukup majoriti. Dia nak perlukan parti belakang di patut. Nak luluskan undang-undang GST pun tak perlu kepada saudara parti belakang, dia boleh luluskan itu saja. Sebab itu saya katakan bahawa ini adalah gimmick yang dimainkan oleh PAS dalam rangka yang dilakukannya untuk memberikan sokongan kepada UMNO, dan UMNO menggunakan ini untuk menipu PAS. Dan hanya begitu. Ya. Dalam sesi yang lalu, Datuk Zahid selaku Timbalan Menteri mengatakan bahawa selepas ini undang-undang ini akan diambil oleh kerajaan akan datang di parlimen. Dan baru-baru juga tuan pun tahu, Najib buat pengumuman konsensus Barisan Nasional, PTT akan bentangkan undang-undang ini di parlimen. Apa sudah jadi? Yang kami macam saya dengan Mahfuz, Datuk Mahfuz ni, yang tidak bersetuju dengan tindak tanduk yang dilakukan oleh PAS sebelum ini, jenuh kami dikapikan. Siapa-siapa saat ini sebut. Ya. Malah kalau tuan-tuan lihat kepada pengurusi Aswaja, siapa nama tu Jamihan, dalam YouTube ya, terakhir disebut apa? Sesiapa yang menentang RU 355 ini kafir, rosak akidah.
Tuan-tuan, kalau sekiranya kami ni rosak akidah, saya rasa orang PAS rosak akidah kami. Sebab ketika ia dibentangkan, PAS tolak. Kali pertama PAS Adi dibentangkan, seluruh anggota parlimen PAS menolak. Sehingga baru-baru inilah baru ya, anggota parlimen Dewan PAS setuju dengan Adi 355. Tuan-tuan, soalnya sekarang ini mereka mengatakan bahawa Adi 355 ini ialah nak memperkasakan mahkamah syariah. Ada dua perkara di sini sebenarnya. Satu nak memperkasakan mahkamah syariah. Yang satu lagi ialah untuk meningkatkan hukuman di mahkamah syariah. Yang dibawa oleh RU 355 ini bukan nak memperkasakan mahkamah syariah, tetapi nak meningkatkan hukuman. Yang ini tuan-tuan kena faham. Sebab itu kita mengatakan bahawa bahaskan dahulu di parlimen, baru minta sokongan. Ini bahas tidak apa tidak, sudah berjalan satu dunia, buat perhimpunan daripada Merbuk, minta supaya RUU ini disokong. Tak sokong macam mana, bahas pun tidak. Ahli parlimen kita bukan bodoh. Dia ada cadangan bagaimana nak memperbaikinya, bagaimana nak membuat nilai tambah kepada RUU ini. Bentang dan bahas dahulu. Selepas perbahasan barulah kita minta sokongan selepas dia diperbaiki. Kita nak mengatakan kita tidak pernah menentang tentang RUU 355 ini, tetapi kita ada pandangan yang tersendiri. Dan kita tidak pernah menentang hudud. Parti Amanah tidak pernah menentang hudud. Kami daripada puak-puak G18 yang ditendang keluar daripada PAS ini tidak pernah menentang hudud. Cuma kita katakan yang mana satu keutamaan pada masa ini dalam keadaan kita tidak punya kuasa. Kalau UMNO berhadapan dengan masalah nak meneruskan 355 ini, bagaimana PAS yang jadi pembangkang boleh mengatasi dan meluluskan undang-undang ini? Kita ni UMNO ada kuasa, dia tak mampu nak buat. Dia serahkan kepada PAS, supaya PAS bawa dalam sendirian. PAS jadi PAS sanggup. Sebab ini melibatkan banyak perkara, tuan-tuan. Persoalan perlembagaan, majlis raja-raja. Raja-raja Melayu pun dah ada 9. Nak menghadap setiap seorang tu. Dalam majlis raja pula tu, yang negara negeri pula tu, ada mufti yang bagi nasihat. Mufti ini mungkin ada pandangan lain, mufti sana mungkin ada pandangan lain. Banyak halangan dan rintangan yang terpaksa diatasi. Sebab itu kita mengatakan bahawa sementara kita nak melaksanakan hudud, kita akan tunggu dahulu, tangguhkan dahulu, selesaikan masalah-masalah rakyat yang lebih utama sekarang ini. Apa masalah rakyat sekarang ini? Masalah rakyat sekarang ini ialah seperti yang kita dah bincang tadi. Masalah cukai, masalah rakyat, student-student kita, anak-anak kita yang lepas universiti tak bekerja, yang dibebani dengan pinjaman PTPTN, harga barang naik, subsidi ditarik balik, GST membebankan rakyat, tol naik, nilai ringgit kita jatuh. Ini yang harusnya kita selesaikan dahulu. Sebab ini keutamaan yang harus kita berikan kepada rakyat. Sebab ini yang mencegah rakyat. Sebab Islam itu datang bukan untuk menghukum. Islam itu indah. Ad-dinu nasihah. Ya, undang Islam itu cantik, menyelesaikan masalah. Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam. Islam itu bukan datang hanya untuk menghukum. Ini sekarang, tuan-tuan, undang-undang ini nak naikkan sampai hukuman 100,000 ringgit denda, sebat 100 kali. Apa lagi tu? Denda penjara sehingga 30 tahun. Soal sekarang rakyat susah. Rakyat mencuri kerana apa? Kerana tak ada kerja. Rakyat mencuri kerana apa? Tak cukup makan. Gaji tak cukup. Peluang pekerjaan tak ada. Barang naik, ikan kembung, ikan temenung, harganya RM22 1 kilo. Itu ikan temenung. Yang ikan tak temenung pula macam mana, tuan-tuan? Itu ikan yang temenung. Yang ikan yang tak temenung berapa pula harga itu? Kerajaan buat angkara kepada rakyat, menyusahkan rakyat, tiba-tiba kita nak potong tangan rakyat yang musuh. Kerajaan yang buat angkara, yang menyebabkan rakyat mencuri kerana kesusahan yang diambil oleh mereka itu. Tiba-tiba kita pula musuhkan kerajaan, potong tangan pencuri. Mengapa tidak diselesaikan masalah rakyat dahulu? Ini concern kita sebenarnya, tuan-tuan. Bukan kerana kita nak mentang hudud. Tidak, kita tidak pernah mentang hudud. Kita mengatakan bahawa sementara nak ada kuasa ini,
selesaikan dahulu masalah rakyat. Sebab Islam itu, kecuali kalau kita bercakap Islam itu hanya mengenai hudud. Kalau tadi ini masalah pada orang PAS, ya. Ni, sayang tak boleh buka kat sini. Kalau dengar suara dia kata apa? Kalau keluar daripada PAS, kafir. Asalnya katakan orang je. Saya nak mengatakan bahawa parti-parti politik itu hanya satu wadah. Satu wadah perjuangan, wasilah perjuangan untuk kejalan Islam. Macam kita nak ke Putrajaya, matlamat kita nak ke Putrajaya, kita boleh naik apa saja. Nak naik kereta api, nak naik ETS, nak naik bas, nak naik helikopter, nak jogging pun boleh. Matlamatnya sampai ke Putrajaya. Maka kita tidak boleh orang yang tak nak naik ETS itu sebagai kafir. Sebab matlamatnya sama. Tetapi kerana kecenderungan mereka ini, apabila kita mengatakan bahawa pendekatan yang dilakukan oleh PAS pada masa ini menunjukkan orang lari daripada PAS, ya? Dan apabila kita menubuhkan parti lain, selepas kita dihalau ramai-ramai, ya? Kita kata kita tak sesuai dengan kamu. Dia kata kalau tak sesuai kamu keluar dari sini. Bila kita keluar, kita tubuhkan parti lain, dicapnya kita dengan kafir, dicapnya kita sebagai entah macam-macam. Jadi kita nak tanya kepada mereka itu, dia orang tu nak kita apa ni sebenarnya? Dia kata kalau tak sesuai dengan kepimpinan kami keluar, tubuh parti lain, cari masjid lain. Bila dah kita keluar, dia kata takut. Dia nak apa dan kita ni sebenarnya? Mereka tidak boleh menjawab. Sebab ini saya katakan bahawa rosak Islam kerana mereka. Datuk Mahfuz sendiri beberapa kali buat teguran supaya diperbaiki parti yang masih bilang itu. Tiba-tiba Datuk Mahfuz pun dihalau keluar. Cuma Datuk Mahfuz fikir, mungkin lepas ni dia keluar lah agaknya. Lepas dia berucap ni, rekaman ucapan ni orang dengar, mungkin dihalau sekali lagi. Datuk Mahfuz pun mungkin tak sabar lah kan dia keluar lagi. Jadi kalau kita nak keluar, kita sambut. Jangan kita biarkan Datuk Mahfuz berseorangan. Kita raihkan Datuk Mahfuz. Kalau ikan kehadiran timbalan kepada saya, Datuk Seri ini suasana yang berlaku sekarang, tuan. Masalah yang dibawa oleh parti ini, yang masih lagi nak bersama dengan UMNO. Kita ajak dengan kita ditandak. Kita suruh declare dengan UMNO pun ditandak. Tuan-tuan, kepada Pakatan Harapan cuma ada dua parti sahaja. Sama ada kamu bersama dengan UMNO ataupun bersama dengan Pakatan Harapan. Mana-mana parti yang tidak bersama dengan Pakatan Harapan, kita anggap dia sama dengan UMNO. Kerana parti ini, ialah macam dia kata pun bukan nak pemerintah. Dalam ucapan terakhirnya untuk guru Hadi Awang, dia mengatakan bahawa PAS hanya berminat nak tanding 40 kursi parlimen. 40 kursi kalau menang semua boleh pemerintah ke? Dia hanya nak memerintah 5 negeri: Kedah, Kelantan, Selangor, Terengganu. Apa lagi? Perak tak berani. Perak ni ada aku lah. Saya pun buka kuning. Dia tak mental negeri yang sebanyak yang baki lagi tu nak ke mana? Mana dia bagi pada UMNO? Sebab itu saya katakan bahawa parti inilah parti yang mendukung UMNO. Orang lain semua nak tolak UMNO dah, dia nak UMNO juga. Maka parti ini tidak relevan. Jadi yang tuan-tuan yang masih ragu-ragu nak tinggalkan parti ini, jangan takut. Saya katakan bahawa tak kafir tuan-tuan meninggalkan PAS, sebab parti politik ini hanya wasilah, hanya wadah perjuangan. Di Indonesia penduduknya 200 juta, ada 48 parti Islam, yang mana satu yang kafir. Di Sri Lanka ada 20 juta penduduk, 2 juta daripada orang Islam. Ada 4 parti Islam, yang mana satu yang kafir. Dalam mazhab kita pun ada 4 tuan-tuan. Ada 4.
Syafi'i, Hambali, Maliki. Apa satu lagi? Bukan Nasmuni lah. Itu sah itu. Kalau mazhab ada 4 ni mazhab tuan-tuan boleh berbeza ni. Tak ada pula salah ni antara mazhab Hanafi tak pula kata Syafi'i kafir. Hambali pula tak pula kata yang apa ni yang Maliki kafir. Tiba-tiba ada yang kuat kata kalau keluar daripada parti kami ini kafir. Tak sokong ahli 355 ini tanam di jiran Cina. Tak sokong 355 rosak akidah. Saya nak tanya tuan-tuan, pas itu turunnya ada wahyu ke? Ada hadis ke? Tak ada. RU 355 ini ada hadis ke? Yang mengatakan RU 355 ini kena sokong. Ini bukannya hudud. Kalau hudud yes, kalau tak sokong hudud, miskan akidah kita. Yang ini ialah istihaj. Dalam istihaj kita boleh berbeza. Betul ataupun tidak saya kita itu perkara lain. Nabi Muhammad SAW pun dah sebut, khilaf di kalangan umatku adalah rahmat. Khilaf itu mana perbezaan pendapat. Kalau Nabi kata begitu, maka kalau ini juga merupakan satu istihad. Macam mana kalau kita salah istihad sekalipun Nabi katakan apa? Kalau istihad dia betul dapat berpahala. Kalau istihad kita salah kita dapat berpahala. Jadi kalau istihad Islam sudah memberikan istihad, jadi kalau kita berbeza di segi pendekatan kita dalam mencapai perjuangan Islam itu, macam mana kita katakan? Ini sebab saya katakan bahawa kalau inilah pendekatan yang dibawa oleh parti ini, maka rosak Islam. Sebab itu perlunya ditemukan sebuah parti Islam. Sebab itu amanah datang menggantikan parti ini membawa satu obor Islam dengan moto rahmatan lil alamin, iaitu rahmat kepada manusia. Tekad kita ialah untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menghukum. Parti ini kerjanya menghukum. Tak setuju, kafir. Tak setuju, masuk neraka. Tak setuju, humban masuk neraka. Tetapi kita, tujuan kita ialah untuk menyelesaikan masalah. Masalah hukum kemudian. Sebab Islam itu longgar. Islam itu memberikan jalan keluar. Memang kalau tuan-tuan lihat, ibadat haji itu wajib. Tetapi boleh tambah tak? Boleh, kalau tak mampu. Puasa wajib. Boleh tambah tak? Boleh, kalau sakit. Bayar fidyah. Kalau itu pun boleh dilakukan, takkanlah hudud ini tidak boleh ditangguh sementara kita menanti ada puasa. Dalam keadaan sekarang ini, selagi tidak ada puasa jangan cakap. UMNO pun tak mampu nak bawa 355. Sebab itu diserah pada PAS. Maknanya dalam keadaan UMNO ada puasa pun tak mampu, apalagi PAS yang tak ada puasa nak melaksanakan hukum. Kita kata nanti dulu. Sementara kita nak selesaikan masalah puasa ini, kita buat proses tadarruj, memberikan penerangan kepada rakyat. Ini dalam sekolah agama rakyat sekalipun tak ada mata pelajaran hudud. Di kalangan orang PAS pun tanya, hududnya apa dia? Berbeza pendapat. Di Kelantan ada yang menghudud, di Terengganu ada yang menghudud. Dua negeri yang musim amnya satu, yang dua-duanya satu masa diperintah oleh PAS pun berbeza undang-undang ini. Ini keadaannya tuan-tuan. Banyak lagi liku-liku yang terpaksa kita selesaikan. Jadi sebentar itu kita selesaikan dari mana kita mampu. Bukan kita tolak. Selesaikan dari mana kita mampu. Dan insyaAllah bila kita mampu nanti, kita akan laksanakan semua syariat Islam ini mengikut aulawiyat, mengikut tahap-tahap kemampuan itu sebelum kita dapat melaksanakan sepenuhnya. Itu pendekatan yang kita buat, bukannya dengan tiba-tiba belum ada kuasa nak buat itu, nak buat ini, ya. Bila ada kuasa nanti tak tahulah, ya, macam mana keadaannya nanti. Sebab Islam itu perlukan kepada penerangan. Islam itu memerlukan kepada kepahaman. Islam itu indah. Islam itu tidak susah. Ya? Jadi saya rasa tuan-tuan yang masih lagi bimbang dan ragu-ragu nak keluar ke tidak, betul ke PAS ini, saya katakan PAS sudah tak betul, lari daripada perjuangan yang diperjuangkan dahulu. Sebab itu saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Musa Musa. PAS yang ada sekarang ialah PAS versi Hadi Awang,
PAS apa ni, tetapi Islam yang ada pada PAS kali ini ialah bersih Hadi Awang, tapi Islam yang ada pada amanah ini ialah Islam bersih Tuan Guru Ni Abdul Aziz yang bertujuan untuk membawa rahmat kepada kita sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Asmuni. Malam ni lain macam semangatnya. Aku pun tak tahu apa makan tonik apa tu, tapi lain macam. Dia datang Sungai Rapat Koping ni dia lain macam. Tadi gaya-gaya tadi dah nak panjat tembok dah tu. Ada tunggul lepas tu rasa dah nak naik tapi licin. Tu tak cakap boyan lagi tu. Itu mazhab tadi 4 tadi nasib baik tak sebut salah satunya mazhab Asmuni anaknya. Aku dah bagi kad kuning pun dia tak nak berhenti. Satu dia pengerusi, aku tak nak bagi kad merah sebab dia pengerusi aku dah berpeguam. Jadi Tuan Haji dah minum belum? Dah. Jadi minta Tuan Haji dan pemimpin yang ada di hadapan ni berdiri dulu. Mereka tak tahu apa-apa ni. Minta cukup senang. Kita nak buat penyerahan borang keahlian amanah Koping. Diminta wakil awan untuk ke depan, Puan Aliza dan Puan Hashimah, untuk menyerahkan. Berapa banyak borang ada? 50 orang. Sila. Serahkan kepada Tuan Pengerusi. Tengok kamera. Senyum. Jangan lagi dulu, jangan kamu. Terima kasih kepada Tuan Haji. 150 keahlian malam ni saja tuan-tuan. Bagi tepukan kepada ahli-ahli yang baru. Siapa yang belum jadi ahli, yang ada ahli PAS lagi, borang ada kat bawah sana, sila isi borang di bawah saya. Dan kita minta petugas-petugas kita, biasalah kalau ceramah daripada zaman dulu pun ada karung. Jadi amanah ni dia mewarisi yang karung aja. Yang Hadi Awang ni tu kita tak warisi, karung aja. Untuk kita gunakan sebagai dana pilihan raya untuk Sungai Rapat. Dipersilakan petugas-petugas kita untuk mengutip sumbangan daripada tetamu. Pastikan jangan korek tu dalam-dalam poket. Sebab kalau dalam tu dia siling. Atas-atas duduk ketat. Loyaki ada tu, dia buka beg tu. Sambil tu tuan-tuan, di sana ada juga jualan. Ada penengok ada tuan. Jualan Milo ada, macam-macam lah. Keripap ada, ayo ada. Lepas ni kalau nak beli bungkus, boleh bungkus. Dia orang lelong kerja lepas ni. Belakang ni mengonyut ada. Siapa yang tak ada tempat duduk, boleh duduk kat depan ni. Yang tak sakit lutut, yang duduk atas-atas toilet di longkang tu, jaga-jaga, takut keput, sila ke bawah. Jadi untuk tidak membuang masa, Datuk Mahfuz pun dia nak balik ke Pokok Sena. Sebab dia masih lagi ahli Parlimen Pokok Sena, belum lagi dipecat oleh PAS. Tak tahulah kot malam ni last dia akan dipecat. Sebab apa? Tapak ini adalah tapak sejarah. Betul tak? PIU 13 dulu, sinilah debat Datuk Mida yang tak jadi. Jadi Tuan Haji Asmuni kata tadi keluar PAS. Kami di Koping ni, kami tak nak keluar PAS sebenarnya. Tapi kami ni disuruh keluar PAS. Oleh siapa? YDP baru sekarang. Kamu cari dia satu YDP dia. Nak cerita panjang, tapi dia kata Assalamualaikum. Dia kata, sahabat-sahabat boleh keluar dulu, saya akan menyusul kemudian. Sama tak suara aku? Cari siapa dia. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Datuk Mahfuz Omar. Ni nak cerita tanya pasal PAS ke Hadi Awang kan dia orang ni. Cuba silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang mulia Rasulullah, bahagia kepada saya dengan Asmuni selaku pengurusi Parti Amanah Utara Perak, yang berhormat
Koping, pimpinan parti-parti komponen Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam satu majlis ceramah yang dianjurkan oleh Parti Amanah Negara bagi kawasan Koping. Saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Parti Amanah Negara Koping yang telah sudi menjemput saya dan memberi peluang pada saya untuk bersama-sama dalam majlis ceramah pada malam ini. Tapi saya akan minta mengucap awal kerana saya terpaksa balik segera sampai ini. Kerana pagi-pagi besok ni saya terpaksa nak membawa sekumpulan penduduk dalam kawasan saya yang mereka nak dipindahkan ke satu tempat yang lain kerana tanah tempat mereka duduk itu akan diambil oleh pihak kerajaan. Jadi saya nak bawa mereka berjumpa dengan agensi kerajaan untuk berunding bagi win-win situation. Menang-menang kan? Kepentingan penduduk pun ada, kerajaan pun boleh buat apa yang mereka nak. Jadi saya terpaksa balik awal selepas daripada saya berceramah. Dan saya pun tidak nak berceramah segarang macam mana Tuan Haji Asmuni. Dia rasa-rasa sekarang dia lebih muda daripada saya. Tuan-tuan pun faham lah. Saya pun tak. Inilah kali pertama saya tengok dia ceramah garang. Lebih garang daripada waktu dia duduk dalam patung. Saya pun terkejut betul Haji Asmuni. Dia makan apa, minum apa. Jadi tuan-tuan dan saudara-saudara yang berada sekalian, tadi tuan-tuan telah dengar ucapan daripada ramai di kalangan pimpinan daripada YB MP Koping, baru sebentar tadi daripada Haji Asmuni dan juga sebentar tadi daripada saudara kita yang telah menyampaikan ucapan dan membicarakan persoalan-persoalan, isu-isu yang menyentuh persoalan kehidupan bernegara kita ini, yang menyentuh kepentingan negara dan juga rakyat Malaysia ini. Yang saya fikir bahawa ini merupakan satu pengetahuan yang perlu kita kutip dan kita menjadikan dia untuk disebarkan kepada masyarakat seluruhnya untuk sama-sama membuat satu keazaman bagi memastikan pilihan raya umum yang akan datang ini satu kerajaan baru akan ditabalkan oleh rakyat, iaitu kerajaan rakyat, iaitu kerajaan daripada parti-parti gabungan Grand Coalition, iaitu parti-parti Pakatan Harapan ini, insya-Allah. Ini harapan kita semua. Orang tanya saya selalu, ada orang tanya saya pasal apa saya ni ambil pendirian macam berlawan arus dengan parti saya. Ramai pun tuan-tuan pun nak dengar juga pasal apa orang kata hang ni berlawan arus dengan parti hang. Saya nak sebut pada tuan-tuan, saya tidak berlawan arus. Saya berada dalam arus kebangkitan rakyat. Saya bersama dengan arus kebangkitan rakyat dan saya tidak pernah jemu dan tak pernah kecewa untuk nak bawa parti saya ini berada bersama dengan arus Pakatan Harapan ini, insya-Allah. Itu azam saya. Walaupun orang suruh, orang halau saya keluar, saya kata itu sunnah perjuangan Islam. Nabi pun dihalau keluar daripada kampung halaman dia. Biasa bagi saya. Saya bukan Nabi, tapi saya pengikut Nabi. Saya pengikut Nabi. Jadi tak ada masalah bagi saya orang nak halau. Tak terkesan pun kepada kehidupan saya, emosi saya, mental saya. Tak ada terkesan orang nak kata apa, nak halau. Orang kata makan keliling ke apa, tak ada apa. Saya tak makan keliling. Satu saja saya nak makan ialah untuk kehidupan masyarakat dan rakyat ini, untuk diangkat suara dan kuasa rakyat itu dapat dibertabatkan di dalam negara kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, orang tanya, kenapa saya menolak bajet sedangkan parti saya berkecuali dalam soal pengundian bajet? Saya katakan pada semua orang, kepada ahli-ahli PAS, dan alhamdulillah ahli-ahli PAS di kawasan saya dapat memahami apabila saya menjelaskan bahawa
Rakyat memilih saya untuk jadi wakil rakyat, ahli parlimen, untuk hantar ke parlimen, bukan pergi duduk umum. Rakyat pilih saya untuk membawa suara rakyat. Rakyat pilih saya, hantar saya ke parlimen untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat. Untuk kamu mengambil satu sikap dan pendirian apabila perkara-perkara yang menyentuh soal negara, kepentingan negara dan rakyat terbanyak dalam negara kita. Jadi sudah tentu bagi saya bahawa bajet ini, belanjawan negara ini, belanjawan yang menyentuh persoalan kepentingan negara dan rakyat. Dia membabitkan soal perbelanjaan, penerimaan pendapatan dan perbelanjaan wang negara. Wang negara itu wang siapa? Wang rakyat. Walaupun sebahagiannya daripada pinjaman, tetapi tanggungan kepada pinjaman itu ialah ke atas setiap kepala rakyat dalam negara kita. Jadi rakyat yang selalu bertanggungjawab. Jadi tanggungjawab itu dipindahkan kepada wakil-wakil rakyat, kepada ahli parlimen. Kalau di peringkat negeri, dipindahkan tanggungjawab itu kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk bercakap dalam Dewan Undangan Negeri. Saya tak mengambil pendirian. Saya tak boleh dalam soal bajet ni saya nak ambil satu sikap berkecuali. Saya kata itu bukan sifat sebagai seorang wakil rakyat. Sebagai ahli parlimen, dia mesti apabila dalam hal yang berkaitan dengan bajet yang menyentuh persoalan kepentingan negara dan rakyat, dia mesti mengambil sama ada setuju ataupun tidak bersetuju, menolak pada bajet tersebut. Bukan ada masalah. Orang kata macam mana kalau tolak bajet, nanti nak gaji nak ambil mana, duit nak ambil mana, bayar gaji bayar kerajaan. Apa masalahnya? Tolak bajet bukan bermakna tak ada duit untuk bayar gaji. Tolak bajet, kita suruh dia bawa bajet baru, bajet yang lebih mementingkan ataupun pro kepada rakyat. Ini yang saya minta. Tak ada masalah. Pernah zaman Tun Dr. Mahathir, mula-mula saya jadi ahli parlimen dulu, dia bentang bajet, kemudian dia bubar parlimen. Tengah duk bahas dia bubar parlimen. Dia bubar parlimen, habis buat pilihan raya, panggil pilihan raya. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun, bajet tak lulus pun. Bajet tak lulus. Habis pilihan raya, dia bawa bajet baru. Tak ada masalah. Dia bawa bajet baru tu, bajet itu dibentang pada bulan 3 ataupun bulan 4 tahun berikutnya. Tahun berikutnya, bajet selalunya dibentang pada bulan Oktober. Tapi Tun Mahathir, hak bulan Oktober dia bentang, bahas, tengah duk bahas, dia bubar parlimen. Kemudian dia buat, bila habis pilihan raya, dia panggil sidang segera dalam tempoh beberapa hari untuk buat minta keizinan daripada Dewan untuk membolehkan kerajaan membelanjakan sekian sejumlah wang untuk tempoh 4 bulan ke 5 bulan. Sebelum bulan 3, bulan 4 tu dia bawa satu bajet baru. Tidak ada masalah pun. Orang kata mana boleh, kalau kamu tolak bajet, nanti pegawai kerajaan nak makan apa? Sebab itu saya mengambil pendirian. Kenapa? Kerana bajet ini bajet yang bergantung kepada poket rakyat. Bajet yang dibentang kepada kita untuk tahun ini khususnya adalah bajet yang hanya bergantung kepada poket rakyat. Apa dia poket rakyat? GST. Saya tidak boleh berkompromi dalam perbelanjaan negara kita ini. Kita hanya terpaksa ambil daripada rakyat. Apatah lagi kita ambil daripada rakyat miskin, rakyat yang susah. Jadi saya terpaksa mengambil pendirian. Bukan soal saya bersama dengan pembangkang ataupun tidak. Kalau pembangkang ambil pendirian bersetuju sekalipun dengan bajet, saya tetap menolak bajet itu. Kenapa? Bagi saya bajet ini bukan bajet yang bersifat pro rakyat. Itu saja. Saya nak suruh dia datangkan satu bajet yang lain yang boleh meringankan beban sara hidup rakyat. Hari ini sampai hari ini kita terbeban. Tuan-tuan belum pernah dengar bagaimana satu kajian dibuat, polis dalam negara kita terpaksa menanggung hutang yang tinggi. Tahap keberhutangan di kalangan anggota polis ini terlalu tinggi. Polis terpaksa berhutang. Ya. Tapi saya cukup kesal, 210 tahun sambutan Hari Polis. Saya sebut baru di dalam parlimen, saya kata 210 tahun sambutan Hari Polis ini. Yang ke 210 tahun ialah sambutan malang bagi pihak polis. Malang.
Dia terpaksa hidup dalam berhutang 210 tahun. Umur polis ni, institusi polis, pasukan polis ni berumur 210 tahun. Anggota polis terpaksa hidup berhutang. Tuan-tuan bayangkan, kalau tidak anggota polis ni kira hebat dah mak nanya kedudukan mereka. Ini anggota polis terpaksa hidup berhutang. Tuan-tuan bayangkan. Tapi saya kecewa bila Timbalan Menteri dia kata apa? Timbalan Menteri Dalam Negeri dia kata ini yang berhutang banyak di kalangan anggota polis ini pasal hidup di luar kemampuan. Lifestyle dia, gaya hidup dia, hidup di luar kemampuan daripada pendapatan gaji mereka. Dan ini mendorong kepada mereka melakukan rasuah dan sebagainya. Dan kerajaan, Kementerian Dalam Negeri, kerajaan, pasukan polis ini akan ambil tindakan kepada anggota polis yang berhutang lebih daripada pendapatannya dan berhutang pula dengan agensi keuangan yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Nah, tuan-tuan bayangkan maknanya. Dia buat sepatutnya di mana menteri kena berfikir bagaimana nak membantu polis-polis yang memang dia tahap keberhutangan dia ni. Kenapa? Kerana kos sara hidup yang tinggi. Dia duduk di tengah bandar. Kita bayangkan, duduk di tengah bandar. Sewa rumah tinggi dan sebagainya. Anak-anak sekolah, anak yang masuk universiti dan sebagainya. Sudah tentu dia terpaksa menanggung beban sara hidup yang begitu besar. Tapi kerajaan kita ni, bagi saya ini satu penghinaan kepada pihak polis, menyakitkan hati polis yang telah banyak berkorban untuk negara dan rakyat, terpaksa berhadapan dengan ancaman daripada pihak-pihak penjenayah dan sebagainya demi untuk nak jaga keselamatan kita. Tapi akhirnya Timbalan Menteri dan kerajaan ini hina polis, sakitkan hati polis. Ini sebab itu saya tak boleh nak terima belanjawan ini. Belanjawan yang pada saya lihat bahawa dia hanya bergantung kepada GST. Sebahagian besar, 40% daripada pendapatan negara kita ini bergantung kepada GST. Betul-betul dia menekan kehidupan rakyat. Jadi sebab itu saya terpaksa ambil pendirian yang berbeza dengan parti saya. Yang ketiga, saya juga ditanya kenapa saya berada di atas pentas amanah, pentas DAP, pentas PKR, pentas PBBM. Saya kata apa masalahnya? Kalau dengan amanah bagi saya ini silaturahim saya dengan rakan-rakan saya yang lama. Silaturahim. Saya tak bersetuju untuk diletakkan label bahawa orang keluar parti sebagai pengkhianat. UMNO, Datuk Najib pun anggap bahawa orang yang keluar daripada UMNO masuk bersatu pun pengkhianat. Jadi parti saya tak bersetuju parti saya menganggap orang yang keluar daripada parti, masuk amanahkah, masuk parti apa pun, tak boleh kita anggap sebagai pengkhianat. Ini wadah, pemilihan wadah perjuangan yang kita kena terima perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat dan pendekatan antara satu sama lain. Istiqamah kita semua sebagai orang Islam, kita istiqamah dengan pegangan Islam, pegangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah. Sebab itu saya tak boleh terima. Sebab saya katakan bahawa kenapa kita tidak boleh nak kerjasama dengan Parti Amanah. Selalu saya sebut. Banyak tulisan-tulisan saya yang disiarkan oleh Sina dan sebagainya. Saya kata kenapa kita tak boleh nak kerjasama dengan Parti Amanah? Oh, mereka ini pengkhianat. Saya kata kita lupa kepada sejarah bagaimana Tok Guni Aziz, Allahyarham, Ustaz Fazil Muhammad Nur, Tuanku Haji Yusuf Rawah tahun 1990 menerima menghulur tangan kepada, kalau kita nak labelkan, kalau kita nak katakan mereka ini pernah mengkhianati kedudukan PAS di Kelantan, ya, terima Tengku Razali dan juga Berjasa. Ini tak boleh nafi. Tengku Razali dan juga pimpinan Berjasa adalah berjasa yang menyebabkan PAS tinggal batu nisan pada tahun 78. PAS tinggal batu nisan. Krisis politik dalaman PAS antara Datuk Asri dan juga kumpulan Datuk Asri dan juga Allahyarham Tun Nasir. Krisis politik yang menyebabkan tertubuhnya Berjasa.
Wan Hashim menjadi timbalan Presiden Berjasa pada tahun 78. Akhirnya Berjasa mengambil pendekatan pada waktu itu. Bila diikhtiarkan Megaran dan dalam satu tempoh kemudian dibuat pilihan raya dan Berjasa ditubuhkan dan bekerjasama dengan Barisan Nasional Kelantan, menyebabkan PAS hanya tinggal batu nisan. PAS tinggal batu nisan. Semua orang ingat PAS tinggal batu nisan pada tahun 78. Akhirnya Berjasa berada dalam kerajaan Kelantan, kerajaan Mak Yaakob pada waktu itu, Tan Sri Mak Yaakob. Dan Wan Hashim diberikan exco kerajaan negeri di bawah UMNO. Sebelum mereka menubuh Berjasa, Wan Hashim di bawah PAS, dia juga adalah merupakan exco kerajaan negeri. Bila dia join Berjasa, dia tubuh Berjasa sebagai timbalan Presiden, kerjasama dengan UMNO beri dia exco kerajaan negeri dan beberapa orang yang lain. Tapi akhirnya sampai tahun 1990, Tuku Haji Allahyarham Ustaz Fadil, Allahyarham Tuku Ni Aziz, kita bentuk kerajaan baru di Kelantan, hulur tangan kepada Tunku Razali. Adakah saya berujas, adakah kita nak katakan Tok Guni Aziz ni tak betul? Bekerjasama dengan pengkhianat. Kalau nak dikatakan mengkhianat, ya Berjasa. Wan Hashim dipanggil. Pada waktu itu dia sudah jadi presiden, bukan lagi timbalan presiden, tetapi dialah merupakan timbalan presiden di waktu PAS tinggal batu. Apakah kita, cuba ahli PAS, saya minta ada ahli PAS berfikir secara terbuka. Apakah kita nak katakan bahawa itu kerjasama dengan pengkhianat? Dan tapi kalau sejarahnya memang mereka pernah mengkhianati. Tetapi Tugu Ni Aziz, Tugu Allahyarham Ustaz Fadil Muhammad Noor melihat ke hadapan bagaimana nak merubah. Akhirnya PAS boleh kekal sampai sekarang untuk memimpin kerajaan. Ini kebijaksanaan, saya kata kebijaksanaan berpolitik. Sebab itu saya mengajar, saya sebut kepada beberapa orang pemimpin PAS, saya kata apa salahnya sekarang ni? Amanah sudah ditubuhkan. Kita tidak boleh menafikan kewujudan amanah sebagai sebuah wadah parti baru dalam demokrasi di negara kita ini. Apa salah kita mengundi dengan amanah? Untuk mengekalkan kerajaan yang terus di bawah kepimpinan PAS, apa masalahnya? Mengundi dengan amanah, bagi kursi dan sebagainya, apa masalah? Saya kata, yang saya takut ialah pilihan raya akan datang, kita telah menghancurkan usaha murni yang ditinggalkan, yang dilakukan dan kemudian ditinggalkan oleh almarhum Tugu Ni Aziz di Kelantan. PAS akan kehilangan kuasa di Kelantan. Saya cukup sayang, sedih, sebab saya kata terus terang, saya katakan bahawa saya masih sayang kepada PAS. Sebab itu saya hubungi kawan-kawan PAS, Cikgu PAS selalu duk hubung saya dan sebagainya. Saya sebut kepada Cikgu PAS, Datuk Mustafa ni kawan rapat dengan dia semua ni. Saya beri pendapat saya. Saya kata ini pandangan saya. Saya bukan seorang yang bijak, tetapi saya kata kita kena berpijak kepada realiti politik dalam negara kita. Kalau kita nak berpolitik, kalau kita nak sekadar untuk nak apa nama? Nak saja sorok-sorok, tak payah berpolitik lah. Ini bukan kerja main-main. Sebab itu saya kata bahawa kita harus berunding. Apa masalah? Oh nak berunding, oh tak boleh, karena ada amanah. Saya sudah pergi point hujah itu kepada orang PAS. Saya kata kamu kena ingat bahawa Tugu Ni Aziz, kalau nak dikatakan Berjasa itu pengkhianat, ya, Tugu Ni Aziz bekerjasama dengan pengkhianat. Apa masalah? Bukan maksud saya kata amanah itu pengkhianat, tak. Saya tunjuk contoh perbandingan. Boleh? Tak balik apa, tidak tak payah kalau tak ada. Tengok kaki ya. Ini sebab itu ahli PAS seharusnya berpemikiran.
Kita kena ingat sejarah, jangan lupa sejarah. Yang ketiga keempatnya ialah mai nak bekerjasama dengan soal PKR dengan apa nama? PBBM. Oh boleh kerjasama. Boleh nak kerjasama dengan syaratnya tak boleh ada amanah dengan DAP. Ya, yang keduanya dia kata apa? Oh, syarat nak kerjasama boleh tapi kena ikut kami. Yang keduanya nak kerjasama kami kena jadi ketua. Saya sebut ni Datuk Mustafa Ali telefon saya dalam 2 bulan yang lalu. Saya duduk di kedai kopi. Dia jawab, "Puh, macam mana Puh?" Alhamdulillah. Dia panggil Puh, saya panggil Cik Uwat cukup apa. Saya tak pernah panggil Datuk daripada awal dia saya panggil Datuk. Saya pernah jadi exco pemuda di zaman akhir dia jadi ketua pemuda PAS dulu. Puh, yang tak macam mana? Bagus Cik Uwat. Relax dengan kawan-kawan. Entah pergi ke parti mana? Saya masih parti PAS. Dah ke depan saya kata Tok Uwat Ajak dalam ilmu Allah. Mana saya tahu ke depan. Saya nak mati pun saya tak tahu juga. Itu dia tanya pendapat saya. Saya kata mana boleh Cik. Kita kalau kita nak kerjasama tak boleh letakkan syarat. Kalau semua orang letak syarat, bila yang kita boleh kerjasama? Yang pentingnya bukan syarat. Berunding dulu, jumpa, duduk semeja. Duduk di meja perbincangan. Yang kedua dia Cik Kopa, kita tak boleh nak letak syarat mesti ikut aku. Mesti aku jadi ketua. Kebijaksanaan kita lah akhirnya orang akan ikut kita. Kebijaksanaan. Saya tunjuk contoh. Saya kata macam mana almarhum Ustaz Fazil Muhammad Noor. Saya bukan pentaksub kepada mana-mana orang, tapi saya kata ingin dia. Bila berlaku isu pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada UMNO dan juga kerajaan, riuh Kuala Lumpur, ribut Kuala Lumpur, puluhan ribu orang. Saya pada waktu malam itu berada di Kuantan, Salihuddin berada di Kemaman. Saya telefon Salihuddin, saya kata Din kita balik bertemu, kemudian kita combo sekali ke Kuala Lumpur. Saya telefon almarhum, saya kata Ustaz, dia duduk dari pejabat harakah pada waktu itu, dia tidur pejabat harakah. Saya kata ni Kuala Lumpur dah ribut, gawat. Rakyat keluar, bangun, demonstrasi dan sebagainya. Kita kena buat sesuatu, saya kata Ustaz. Kita tak boleh diam diri. Saya kata hari ini orang hanya mengharap pada kita, saya kata. Pemimpin yang masih ada di kalangan orang Melayu ni maknanya orang harap pada kita lah untuk bertindak. Habis itu dia kena buat apa? Saya kata besok kita kena panggil semua parti-parti politik, NGO semua, kita berumpun. Mari kita balik merah. Kami balik kan dia kata. Saya balik dengan Salihuddin, saya kata jom kita pergi terus. Pergi, bincang dengan dia. Saya nak pukul 3 pagi. Dia tidur di pejabat harakah. Dia kata okey, pergi. Esok panggil Allahyarham Syed Muhammad. Kemudian Zubir, pejabat PAS. Yang bahagian apa nama pendaftaran pertubuhan. Semua duduk. Saya kata panggil. Ambil senarai NGO, senarai parti-parti politik, senarai NGO. Pada awal tu dalam 40-50, tapi akhirnya hampir tak ada satu. Tetapkan satu tarikh. Saya ingat sehari ataupun 2 hari selepas itu kami bertemu di Taman Malewa. Semua parti-parti yang datang, semua NGO, tak kira NGO apa, Kristian ke NGO, gereja apa, semua datang. Ustaz Fazil mengungkapkan bagi mukadimah dan sebagainya, minta pandangan apa kita nak buat, langkah apa yang harus kita ambil terhadap kegalawatan politik pada waktu itu. Saya tanya, Dr. Hatta ada pada waktu itu, semua ada, Mak Samu semua ada. Saya pada waktu itu dalam pemuda, saya sebagai ketua penerangan, kalau tak silap saya ketua penerangan pemuda, belum jadi ahli parlimen pun lagi. Akhirnya semua bersetuju, cadang tubuh satu badan bertindak, namanya Gerak. Kemudian pakat dengan siapa nak jadi ketua? Bukan PAS yang cadang, pihak lain yang cadang. Supaya, saya tak ingatlah, tapi daripada pihak yang lain, NGO, parti politik cadang, semua sebulat suara setuju almarhum untuk jadi pengurusi Gerak.
Bukan Ustaz Fadil minta syarat apa nak ni, apa nak ibu aku. Kebijaksanaan dia, keikhlasan dia, kejujuran dia, memperlihatkan kesungguhan dia dalam nak menangani persoalan kegawatan politik pada waktu itu. Dan saya dipilih untuk menjadi ketua sekretariat gerak. Round 1 Melaya. Kita tangani bersama, himpunkan, mobilize masyarakat dan rakyat, arahkan supaya mereka itu terarah, akhirnya dipindahkan kemarahan rakyat itu ke dalam peti undi pada pilihan raya tahun 1999. BN hilang 2/3. Ini yang berlaku. Sebab itu saya kata bahawa tak boleh saya kata pada Cikgu Upah, ini sejarah Cikgu Upah, takkan kita nak mengundi dengan orang, nak kerjasama dengan orang, hang kena ikutlah aku kena jadi ketua. Awal lagi saya kata kita sudah tunjuk kita arrogant. Sebab itu saya ambil pendekatan ini supaya ahli-ahli pimpinan pahanya supaya ada keterbukaan. Keterbukaan. Sebab itu dalam isu RUU 355 bila orang tanya saya kata kelojoh. Saya kata bukan pasal yang kelojoh, kerajaan Barisan Nasional pun kelojoh. Kenapa kerajaan membenarkan untuk usul persendirian? Sepatutnya kerajaan ambil sebab sudah ada kesepakatan dalam jawatan kuasa teknikal antara kerajaan negeri, kerajaan pusat dan wakil PAN di kalangan pakar undang-undang yang diketuai oleh Syekh Ghazali, ya, Datuk Syekh Ghazali, iaitu bekas ketua hakim syar'i wilayah persekutuan dan juga sekarang ini dia merupakan ketua bahagian perundangan Islam di Jabatan Peguam Negara. Siap roadmapnya setuju semua, kami setuju, saya setuju. 355 mesti digubal, mesti dipindah, bukan digubal. Dah ada dah 355. Dipindah untuk membolehkan apa dia? Isu ni apa dia? Enakmen jenayah syariah luar negeri. Kelantan. Tapi tiba-tiba macam disebut oleh Haji Asmuni tadi, oh kita nak nama. Jadi payah nak nama political mileage, nak nama lah. Nak image. Nama. Saya kata pada waktu itu, nama apa? Memang orang tahu dah kata kita yang bawa enakmen jenayah syariah. Mana ada negeri lain yang nak buat apa nama perundangan Islam. Akhirnya masuk apa file usul persendirian tu tanpa pengetahuan saya sebagai ketua WIP ahli parlimen. Saya ketua kepada ahli-ahli parlimen PAS pada waktu itu. Saya pun tak tahu. Legenda politik tak tahu. Setiausaha Agung telefon saya, Pus, masuk lah kan apa usul persendirian. Usul persendirian apa? 355. Saya pun tak tahu Cikgu Upah. Oh, Cikgu Upah dimaklum lah. Ana pun tak tahu, tapi wartawan tu tanya lah. Saya kata saya pun sama, wartawan tanya, saya kata saya pun tak tahu. Wartawan rupanya wartawan tahu daripada pejabat speaker. Dia pun lebih tahu daripada kita. Saya kata macam mana saya sebagai ketua WIP? Cikgu Upah kata ya betul, patut entah ketua WIP sepatutnya dibuat itu melalui MK sini yang kena bawa masuk. Akhirnya yang pertama itu ada kesalahan. Kesalahan dari sudut bahasa, maknanya bidang kuasa kerajaan negeri dengan kerajaan pusat dari sudut perlembagaan. Fakta dah. Sudut perlembagaan. Ada kesilapan. Ini saya katakan gelojoh, gopoh. Bila saya kata gelojoh dan gopoh, bukan bermakna saya tak nak. Dah. Kita nak, kalau kita boleh tunggu begitu lama, apa masalah kalau kita berikan ruang seperti mana yang terkandung dalam roadmap untuk kerajaan pusat sendiri yang membawa rang undang-undang persendirian. Sekarang apa jadi? Ya. Macam saya sebut dalam sinar yang disiar 2 hari sudah, dan hari ini saya sudah membuat andaian sebelum Datuk Zahid Hamidi membuat mengatakan kemungkinan di hari akhir boleh dibentang. Di hari akhir boleh dibentang usul persendirian tetapi tidak diundi. Ya, saya kata bahawa UMNO pun jadi susah. PAN rakan ta'awun kepada UMNO. Sudah tentu rakan ta'awun mesti nak jaga ayam muka rakan ta'awun. Akhirnya macam kata Datuk Zahid, mungkin dibentang tetapi tidak diundi.
Bermakna bahawa ada tujuan politik untuk memanjangkan drag isu ini menjadi satu isu yang boleh menyebabkan ketegangan antara agama dan juga kaum dalam negara kita. UMNO tak ada jalan lain. Sebab apa? Bagi UMNO, dia mengharapkan perkongsian undi dengan PAS pada pilihan yang akan datang. Dari segi undi, bukan mungkin tidak ada PAS kerjasama, tetapi perkongsi, nak kongsi pengundi. Sebab dia sudah mengalami pengurangan undi. Apabila tsunami politik UMNO berlaku, orang keluar UMNO masuk ke satu. Dia dah kurang. Saya, tuan-tuan, kalau di satu kawasan di negeri Kedah tu 4,000 ahli bersatu, satu kawasan parlimen. 4,000. Saya kata kalau 4,000, kalau ikut di negeri Kedah ni purata isi rumah ni 4.4 orang satu keluarga. Saya kata kalau ambil atas tu lah, atas kita kata 4 orang saja. Ambil 4 orang, bukan 5 orang. Ambil 4 orang, satu keluarga 4 orang. Maknanya dia boleh tarik undi. Dia, isteri dia, kemudian anak dia, mak ayah dia, pak ayah. Kalau sampai pak mentua, mak mentua dia boleh pengaruhi. Lagi banyak lah. Saya kata kalau 4,000 satu kawasan parlimen ahli UMNO, 90% daripada 4,000 tu ialah ahli UMNO. Yang 10% lagi tu ialah orang baru, orang biasa. Kalau 4,000 kali 4, berapa? 16,000. Kalau 4,000 kali 5, 20,000. Tak tunggu buyung UMNO. Sebab itu saya menjangka bahawa daripada awal, semalam saya bisik kepada Saifuddin Nasution. Saya kata dia kemungkinan dia boleh bawa, kerana UMNO mengharapkan ini perkongsian, dan PAS juga terpaksa mengharapkan berkongsi pengundi UMNO yang berbaki itu untuk mengundi PAS, kerana kehilangan sebahagiannya kerana yang dah masuk amanah. Jadi saya mengambil perkiraan, tetapi saya kata bahawa saya cukup bimbang bahawa ini akan meninggalkan kesan pertembungan, pertembungan pertarungan politik agama dan kaum dalam negara. Ini sangat berbahaya dan ini tidak baik kepada perhubungan. Sedangkan bagi saya, kalau kita punya kebijaksanaan seperti mana yang diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal, saya tak fikir akan timbul ketegangan yang sebegini rupa. Islam tidak lagi dilihat sebagai agama yang harmoni dan murni di kalangan orang bukan Islam. Ini kesilapan kita. Kita yang menggagalkan. Sebab itu Syam Rahayu dia kata dia bimbang usul kesindiran ini yang akan menggagalkan. Sebab kita tidak ikut roadmap. Maknanya ahli akademik berpandangan begitu. Sebab Syam Rahayu juga merupakan anggota kepada Jawatankuasa Teknikal. Syam Rahayu itu seorang pakar perlembagaan, profesor universiti. Dia dalam bidang perundangan dan dia pakar dalam hal-hal perundangan perlembagaan. Dan wakil PAS yang sekarang sudah menjadi amanah, Dr. Zulkarnain, dan juga merupakan pakar perundangan dalam bidang undang-undang perlembagaan. Dia juga berada di dalam Jawatankuasa Teknikal sebagai mewakili PAS pada waktu itu. Bukan mewakili kerajaan negeri, tapi mewakili PAS. Yang mewakili kerajaan negeri orang lain. Ini saya sebut kepada Cikgu Pa, saya kata ini kesilapan kita. Kesilapan kita kenapa? Kerana kegelojohan, kegopohan. Saya kata, apa masalahnya kalau kerajaan yang bawa? Yang penting apa yang kita nak tercapai. Kalau kita bawa, yang kita bawa tak dapat, yang kita nak pun tak tercapai. Jadi UMNO yang dah makin mereput sekarang ni sedang menggunakan isu ini untuk mempengaruhi undian. Kerana mereka kehilangan lagi. Sebab UMNO dia tak boleh buat apa. Dia pun pening. Saya bersembang dengan beberapa ahli parlimen. Dia bertanya saya, "Woi, dia kata kawasan aku ni siapa nak tenin?" Dia buat amanah ke? Kemudian dia ada lah sebut, saya tak mahu sebut lah. Kawasan mana ada tipe, dia tahu lah. Nanti pergi report kat beberapa UMNO dia apa kan. Kesian saya, baik-baik. Tak ada masalah nak baik dengan pimpin UMNO. Saya jumpa Haji Rahim peluk. Saya kata, "Haji, kita sekapai." Dalam masalah nak baik, tapi prinsip kita harus ada. Jangan berpeluk sampai akhirnya kita melelong. Tak ada masalah nak peluk, nak jumpa dengan siapa, nak baik. Saya semua baik dengan pimpin UMNO. Boleh jumpa, boleh minum kopi, boleh telefon. Jom minum kopi hari. Baik. Apa tadi?
ahli parlimen. Dia kata, siapa tadi ni? Amanah lah PBBM. Saya kata, kalau amanah, kau tu lah yang pernah lawan dengan Hang Ro. Kalau PBBM kacau juga Hang, saya kata. Kalau PBBM kacau juga. Dia kata, semua dia kacau juga. Saya kata, hak yang kuat PBBM belah mana? Dia kata, jurus sebelah kuat. Tapi dia kata, hak yang silent ni banyak. Tak UMNO pun, tak, Tun Mahathir dah kata daripada awal. Dia kata, beyond repair. Tak boleh nak berubat. Tak boleh berubat. Dia macam ibarat orang tua lemak tenaga batin. Pergi kata bomoh tu berubat lah. Bomoh tu tengok da'i lah. Batuk tengok, batuk tak berenggut, dia tapi balik lah. Dia macam orang nak masuk tentara tu kan. Nak masuk tentara tu, dia suruh kita rendah, dia tengok teluk tu naik kan naik batuk. Tak nak dia balik. Hang nak jadi tentara apa, teluk pun tak tengok. Lah tak tahu ibu tentera ada lagi tek telok kau. Lagi. Dan cerita orang lemah ni. Ada cerita orang tua. Dia pergi kedai farmasi dia kata, bagi Viagra 2 biji. Bagi pil Viagra 2 biji. Budak di kedai tu terkejut. Pak cik tua orang minta pil Viagra 2 biji. Abang dengan penuh saya. Ni umur 2 bulan ni kan. Dia kata bini baru 2 bulan ni kan. Budak tu tanya, yang pakcik nak pil Viagra ni dah buat apa? Nak bagi kencing, bagi hijau sikit lah. Ada cerita seringat lah. Kalau tidak, dia kata kencing pun meleleh. Rupanya ada juga ubat nak bagi kencing, bagi pil lagi tu. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Realiti politiknya seharusnya biarlah kita berpijak dalam kita nak menguruskan persoalan politik. Kita harus berpijak di bumi yang nyata. Ini kita sedang berhadapan dengan krisis yang cukup teruk. Kebangkitan tsunami orang Melayu, tsunami rakyat Malaysia daripada semua kaum, khususnya orang Melayu sekarang. Jadi saya kata, apa salahnya kalau PAS dapat bersama dengan Pakatan Harapan untuk mengebelingkan satu suara dan kuasa rakyat. Bagi saya bahawa PAS tak boleh jadi kingmaker. Walaupun berkali-kali Ustaz Presiden PAS bawa hari ini kalau tak silap Ketua Dewan Ulama Datuk Tuan Ibrahim pergi rasmi Mesyuarat Agung PAS kawasan saya pun mengajakkan kingmaker kalau kita menang 40. Kemudian Pakatan Harapan menang sekian banyak dan dengan sekian banyak, maka pada waktu itu kita mahal, kata Datuk Tuan Ibrahim. Kita boleh tentukan pembentuk kerajaan, dia kata. Saya kata, macam mana nak bentuk kerajaan? Dan kalau nak bentuk kerajaan dengan siapa? Oh, mereka kata boleh pergi dengan siapa-siapa. Dengan Pakatan Harapan pun boleh pergi dengan dia. Saya kata sudah tentu ini tidak boleh dengan Pakatan Harapan. Macam mana boleh Pakatan Harapan? Pakatan Harapan ada di pergi dengan Amanah. Dan argument saya ialah tak, jangan kita berbohong kepada rakyat. Sekarang kita tak boleh terima amanah dengan DAP, tiba-tiba lepas pilihan raya kita kata tak ada masalah, lepas pilihan raya kita jadi kingmaker. Kita boleh bentuk kerajaan sama dengan apa? Tidak akan berlaku. Yang akan berlaku ialah dengan sama dengan sebab bagi saya bahawa dengan BN tak ada, DAP tak ada amanah. Tak. Ini bagi saya bahawa kita tak boleh memperniagakan undi kita dengan rakyat. Bagi saya tidak bersetuju. Saya kata ini maruah. Orang berfikir politik hari ini, pengundi hari ini, orang kata knowledge voters, pengundi yang berpengetahuan, yang pemikiran mereka menjangkaui zaman. Kita tak boleh lagi nak berpolitik, nak bermain sandiwara dan sebagainya. Tak boleh berpolitik macam itu. Kita harus berpolitik kepada kenyataan. Orang boleh menilai kita dan ini merosakkan imej kita. Bagi saya bahawa langkah yang dibuat oleh Pak Hedu akan merosakkan imej. Sebab itu saya cuba untuk nak bawa balik Pak itu berada pada track yang betul untuk bersama dengan Grand Coalition, pakatan besar parti-parti pembangkang yang ada ini untuk membentuk sebuah kerajaan dalam negara kita. Jadi saya harap kepada ahli-ahli PAS, pimpinan PAS di Gopeng ini ataupun di mana-mana yang hadir pada malam ini
kasih sayang saya kepada PAN dan juga kepada ahli-ahli PAN. Bukan saya datang atas mana kerana saya benci nak lawan PAN dan sebagainya, tidak. Sayang saya kepada PAN untuk bawa PAN berada dalam PAN. Tak ada rugi sedikit pun. Orang kata, hang sekali ini tak nak canah jadi wakil rakyat. Saya kata, saya bukan fikir soal untuk jadi wakil rakyat, tapi yang saya fikir apa akan jadi kepada rakyat kalau UMNO dan Barisan Nasional terus memenang. Hidup kita bukan nak hidup nak makan mesti ke darah dengan elah wakil rakyat. Saya kata dulu pun saya bukan wakil rakyat, boleh hidup, tak ada masalah. Tiap kali kempen pilihan raya masa mengundi dalam kawasan saya kata pengundi pokok senur tak pilih saya bukan rugi apa. Saya tak rugi apa. Tak ada masalah nak rugi apa. Orang tak pilih kita. Kita balik asal sebelum tu kita bukan jadi wakil rakyat, kita butuh perahaan. Tapi yang saya fikir ialah, saya bukan fikir anak saya bukan fikir anak bini saya fikir rakyat. Dia fikir rakyat, dia merangkumi semua. Tapi kalau kita fikir perjuangan untuk fikir anak bini kita, dia tidak akan merangkumi kepentingan rakyat. Ini yang harus ada dalam diri kita untuk memastikan supaya bila raya akan datang ini, UMNO Barisan Nasional mesti dikalahkan. Tak boleh lengah-lengah lagi. Tak boleh. Wajiblah kali ini. Wajiblah kali ini untuk pastikan UMNO Barisan Nasional dikalahkan dan kita bertabatkan kuasa rakyat, suara rakyat, kuasa rakyat di dalam negara kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Datuk Mahfuz, bersemangat. Kalau ada orang PAS di belakang sana, dengar amanat Datuk Mahfuz, tinggalkan amanat Tuan Haji Hadi. Terima kasih Datuk. Beliau nak pulang ke pokok sana. Dia masih lagi MP di sana. Salam-salam tu. Jadi last but not least, saya tak nak ulas banyak-banyak. Penceramah yang terakhir, Datuk Seri Niza kita, beliau merupakan penyelaras untuk DUN Sungai Rapat ni. So Datuk, short and sweet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara Bob selaku pengurusi, yang berhormat Saudara Mahfuz Omar selaku ahli parlimen daripada Pokok Senau, Majlis Muni selaku pengurusi amanah negeri Perak, seluruh kepimpinan semua peringkat amanah PKR, DAP dan juga saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pilihan raya ke-12 2008, selepas rakyat Perak memilih wakil rakyat mereka, maka ketika itu saudara-saudara, DAP menang semua dapat 18 kursi. Ini 2008 bulan Februari. PAS menang 6 kursi dan PKR menang 7. Maka pada malam itu Sasana Awam bersama dengan pimpinan menggunakan hujah-hujah politik yang bernas. Akhirnya dia bersetuju untuk bina sebuah kerajaan yang dipanggil sebagai Pakatan Rakyat bersama DAP dan PKR. Ustaz Ahmad Awang ini adalah bekas pengerusi Persatuan Ulama Malaysia PUM. Dia juga pernah memegang jawatan sebagai pengarah Biro Dakwah di Pusat Islam ketika itu. Dia menggunakan satu aspek cabang pemikiran politik dipanggil ijtihad contemporary. Menggunakan ilmu yang ada sedikit pada dia menggunakan dan berijtihad, kita buat kerajaan Pakatan Rakyat. Maka dipanggil semua 6-6 adun PAS yang menang. Dia kata ini keputusan daripada harian PAS, kita bergabung dengan DAP dan PKR buat kerajaan Pakatan Rakyat. Maka ditandatangani satu bentuk perjanjian ataupun persetujuan bahawa kerajaan Pakatan Rakyat Perak ditubuhkan dengan 31 adun daripada 3 gabungan parti.
DAP bersetuju, PKR bersetuju. Dia kata, kita bersetuju buat kerajaan dan jawatan terbesar kami serahkan kepada PAS. Dan malam itu juga saudara pimpinan PAS bersetuju melantik saya di Menteri Besar. Keesokan harinya sebelum pukul 9 pagi, seorang pimpinan PAS pusat yang hari ini memimpin PAS telefon Ustaz Ahmad Awang. Dia kata, Ustaz kena batalkan perjanjian semalam dan gabung dengan UMNO buat kerajaan Melayu Islam Perak. Ini saya cerita berkenaan Februari 2008. Ustaz Ahmad Awang hampir menangis. Dia menyatakan ilmu yang Allah pinjam dekat aku, yang aku belajar dekat Al-Azhar, tidak membenarkan aku bergabung dengan parti memusuhi Islam. Aku duduk dalam PAS seumur hidup aku. Kalau aku nak jadi UMNO, memang ditawar Ketua Mahathir wakil rakyat, aku tak mau, kata dia. Sebab aku tak boleh bersama dengan UMNO. Tulah. Tahu tulah? Sebab dia tahu prinsip-prinsip perjuangan UMNO. Mana mungkin kata dia, aku boleh bersatu dengan UMNO buat kerajaan Melayu. Tidak dibenarkan oleh ilmu yang Allah pinjam dekat aku. Maka dia tak ikut arahan daripada pimpinan PAS yang ada hari ini. Bermakna saya nak cerita saudara, orang yang menggunakan ijtihad buat kerajaan Pakatan Rakyat itu, hamba Allah nama Ustaz Ahmad Awang, Allah lantik dia hari ini menjadi dan memimpin Parti Amanah Negara. Dibantu oleh Al-Qadir Ustaz Ali Samsudin. Kedua-dua mereka ni adalah ulama tersohor internasional. Fasih berbahasa Arab, fasih berbahasa Inggeris. Dan hari ini amanah dipimpin oleh kedua ulama tersohor ini, yang membawa satu maqasid objektif syariah yang hari ini berbeza dengan apa yang dibuat oleh ulama-ulama parti sejarah Parti Lama saya hari ini. Yang hari ini mereka hanya nak menuntut bahawa kita nak teruskan hidup mati PAS ni kerana adanya hudud. Tak ada hudud, PAS mati. Almarhum Harudin menyatakan hudud ini adalah mati hidupnya PAS. Tuan Guru Aziz 22 tahun Menteri Besar di Kelantan, ada hudud? Ada hudud tak? Tak. Adakah ketika itu mati PAS? Tak mati pun. Haji Asmuni bersama dengan rakan dia Hanifah Maidin beritahu 4 tahun sebelum itu, sebelum kami diterajang keluar, tak boleh kaedah yang nak digunakan oleh beberapa ulama. Tak boleh, kata dia. Kena bawa dalam parlimen oleh wakil kerajaan IUU ni. YB Hanifah Maidin berhujah, tak boleh, kata dia, kena wakil kerajaan. Oh, tak wakil daripada Kelantan dalam AJK Pak Pusat mengatakan, oh tidak, kita nak buat. Ini cabaran daripada Jamil Khid. Kena buat juga. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Khadir Jassin, Khadir Jassin beritahu dalam halaman dia 2 hari sudah, selepas Najib mengatakan Barisan Nasional tidak akan bentang dalam parlimen, Khadir Jassin kata muka Haji Hadi dikentut oleh Najib Tun Razak. Ada baca? Bukannya fitnah. Dia beritahu dia ni seorang ketua editor New Six Time dulu. Hari ini dia menjadi AJK kepada Parti Bersatu. Terbayangkan imej seorang ulama. Kami ini saudara-saudara duduk dalam PAS nak pastikan imej Islam itu terbentuk dalam PAS tanpa ada pencemaran. Itu yang kami buat. Tapi rupanya ia merupakan halangan kepada beberapa pimpinan PAS, khususnya Nasaruddin Maisa namanya, khususnya Hasan Ali namanya, khususnya 3-4 orang lagi ulama, menjadi halangan untuk mereka duduk sekelabu dengan Barisan Nasional. Pertamanya 18 orang beruk. Yang keduanya Tuan Guru Aziz. Tuan Guru Aziz beritahu mana-mana pimpinan PAS pusat yang ada hati dengan UMNO pun nak ludah dia ni pergi sampah berapa daripada PAS, kata dia, masuklah UMNO. Tuan Guru Aziz. Maka halangan nak duduk sekelabu dengan UMNO ini
dibuat oleh Tuan Guni Aziz dan kami 18 ekor berapa. Maka Tuan Guni Aziz meninggalkan PAS, meninggalkan dunia ini. Hilang satu halangan. Yang 18 ekor ni macam mana kita nak buat? Maka dibuat satu strategi yang saudara pun tahu. Strategi untuk menghalau kami dan kocah kami sampai keluar. Bila kami dihalau keluar, maka terus saja saudara-saudara hubungan baik dengan UMNO intim sangat. Sampailah ke hari ini ke muncaknya Mursyidul Ampas boleh berpeluk-peluk dengan Syahidan Kasim. Itu UMNO juga. Saya nak beritahu takdirnya kami 18 ini tidak dihalau keluar daripada PAS. Saudara takkan lihat gambar Najib bersama dengan Hadi Sedondon pakai baju Melayu merah jambu. Takkan lihat gambar. Kami akan halang kalau untuk melakukan ini, mencemarkan dia sebagai ketua ulama, mencemarkan dia sebagai presiden PAS dan mencemarkan PAS. Saudara tidak akan lihat gambar Ustaz Hadi berpeluk-pelukan dengan Ibrahim Ali. Dan pernah nampak gambar. Saudara tidak akan lihat Nur Azli Musa berpeluk-peluk dengan Zamri Khadir. Dan saudara juga tidak akan lihat gambar Nuridah Sadih bersama dengan Syahrizat Jalil. Kesemua ini berlaku setelah kami dihalau keluar. Saya nak beritahu, gambar ini tidak akan wujud kalau kami masih ada, sebab kami akan halang pimpinan PAS membuat suasana sedemikian kerana ini akan merosakkan imej Islam yang dibawa oleh PAS. Tapi rupanya saudara, mereka hendak sangat bersama dengan kami. Kerana mereka merasakan bahawa bersama dengan orang UMNO ni boleh laksanakan wuduk. Itu saja. Itu yang KAD Jazika tu dah kena kentut. Kerana nak bersama dengan UMNO, kerana UMNO ni kata dia memberi jaminan sampai teroyak Dewan Undangan Negeri Kelantan. Ketua Bangkang UMNO sampai teroyak nak akan hudud ni dilaksanakan di Kelantan. Oh, dia kata beritahu hari ni ikhlas sungguh UMNO dia menakkan hudud juga. Boleh bersama dengan UMNO. Angkul ni kena kentut. Kita beritahu dah tak boleh percaya mereka ini. Diajar oleh Tuan Guni Aziz, diajar oleh pimpinan-pimpinan dulu. Tak boleh percaya dengan UMNO. Beritahu kepada Presiden PAS itu, jangan kamu seluk tangan kamu dalam lubang yang ada naga bora 2 kali. Tahu naga bora? Dia tahu naga bora? Tahu naga bora? Ha? Tanya dia. Bulu terung selat tu naga bora. Kamu seluk tangan kamu 2 kali dekat situ, dipatoknya lah. Dia lah. Dia masuk dengan kaki-kaki dia sekali. Kata dia Kadir Jasik, dia masuk ke kepala dia sekali lubang tu. Bayangkan saudara, hadis ini mereka hafal, mereka tahu kesan dia. Tapi itulah mereka buat. Dan tadi dah surat khabar dia kata, saya tahu siapa dalang yang menghalang daripada PN mementar dalam parlimen. Dia dah tahu dah siapa dalang. Jangan sebuah Jasmuni Nizam dah. Oh, tak tidur kami ni. Boleh begitu sekali. Jadi saudara, saya nak beritahu dia bahawa amanah ini mengambil tempat PAS, memperbaharui harapan yang telah dibuat oleh Pakatan Rakyat dan dipimpin oleh seorang ulama yang memang Allah telah uji dia. Dan dia berjaya dalam ujian itu. Tidak banyak pimpinan PAS yang Allah uji begitu. Yang ada hari ini belum pernah diuji begitu. Ustaz Ahmad Awang teruji, dan dia berjaya. Bila pimpinan yang ada hari ini mengajak dia batalkan kerajaan yang kamu buat tu, buat kerajaan Melayu, Islam di Perak. Dia tolak. Apa asal dia tolak? Dia cuba baca ayat surah Al-Ma'idah. Ayat nombor 8. Itu je ayat. Apa di surah? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bermakna kamu jangan benci kaum dan bangsa lain, kerana dialah punca kezaliman. Kita sama awang tak boleh bersama dengan UMNO sebab UMNO melaksanakan kezaliman. Cukai rakyat, seksa rakyat, zalim tak zalim? Zalim.
curi duit rakyat masuk dalam poket dia dan menerus mas. Zalim tak zalim? Curi wang rakyat bagi anak tiri, zalim tak zalim? Curi wang rakyat bagi anak tiri buat filem lucah, zalim tak zalim? Banyak benda yang kita nak buat, benda tu semua kezaliman. Ayat tadi beritahu, jangan sekali-kali kamu benci pada mana-mana kaum. Hari ini saudara-saudara dia beritahu, DAP ni anti-Islam, DAP ni chauvinis, DAP ni anti-Melayu. Betul. Kalaulah DAP besok di akhirat minta merayu pada Allah, ya Allah, ya kami ni tidak diberi hidayah semasa dekat dunia, tapi kami meminta keadilan, ya Allah, kami dituduh sebagai anti-Islam dan anti-Melayu. Apa nak jawab pada pimpinan PAS yang mengajar ahli-ahli dia supaya benci Cina? Kalau saya tengok Facebook daripada misalnya Perak, bencikan Cina. Sebab bila pula masa Rasulullah mengajar kita dibenci pada kaum lain? Pernah kita diajar oleh ustaz-ustaz yang mengatakan Rasulullah pernah ajar kita bencikan orang Negro, bencikan orang Jepun, ada begitu. Cuma Rasulullah ajar kita, laisa minni man da'a ala asabiya, wa laisa minni man qatala ala asabiya, wa laisa minni man mata ala asabiya, atau kama qala. It is not of me, kata dia, those who live because of his race. And it is not of me, those who die because of his race. And it is not of me, those who struggle because of his race. Bukan umatku, mereka yang hidupnya kerana berjuang di atas kaum. Itulah UMNO yang menjadi punca kezaliman Malaysia hari ini. Dia bencikan kaum-kaum. Asalkan dia Melayu tak apa, rasuah ke, bunuh orang ke, curi wang rakyat ke, asal Melayu tak apa. Sejak bila kita orang Islam diajar begini? Rasulullah SAW suruh sepupu dia, Ja'far ibn Abi Talib, ajak sahabat-sahabat yang diseksa di Mekah pergi menyerang Laut Merah, berjumpa dengan satu kerajaan di Habasyah. Ada ke kerajaan Islam di Habasyah? Ketika itu ada orang Islam di Habasyah ke? Tak mandang. Yang ada seorang raja kerajaan yang adil. Maka dia suruh sahabat dia, dia suruh sepupu dia, pergi kamu ke sana dan mereka akan beri kamu keadilan. Bila dia diputuskan oleh kerajaan Barisan Nasional ketika itu di Mekah, bahawa kita akan bunuh Nabi Muhammad SAW, kita tahu panjang cerita. Maka dia tidur dan diganti dengan Ali radhiyallahu anhu. Dia pergi ke rumah Abu Bakar, ajak Abu Bakar terus pergi keluar, nak pergi ke Yathrib. Mereka bersembunyi di Gua Hira. Siapakah penunjuk jalan daripada Mekah sampai ke Yathrib 3 hari 3 malam tanpa dikesan oleh Special Branch Barisan Nasional? Siapa dia? Adakah Rasulullah ekologi panggil orang Arab? Ajak orang Arab, kamu tunjukkan kami jalan pergi ke Yathrib. Sebab aku tak pernah pergi Yathrib, Abu Bakar tak pernah pergi Yathrib. Kamu selalu pergi pasar malam Yathrib, kamu tahu jalannya. Kalau ekologi akan panggil budak Arab, ataupun sekurang panggil orang yang dah berkalimah syahadat, orang Islam. Itu tak berbentuk logik akal. Tapi siapa yang Rasulullah latih dalam perjalanan yang cukup risiko itu? Siapa dia lantik? Dia lantik budak Yahudi yang menghina dia. Sebab budak tu biasa pergi pasar malam di Yathrib. Dan dia buat perjanjian dengan budak tu, kata dia, kamu bawa aku ke Yathrib. Budak tu kata, ya, saya akan bawa kau berdua ke Yathrib selamat, tanpa dikesan oleh Special Branch Barisan Nasional. Lepas dia hantar Nabi Muhammad sampai ke Yathrib, dia pun balik. Siapa budak tu? Nama budak tu Abdullah bin Urukwi. Kalau cek dalam Google, pergi tengok Abdullah bin Urukwi ini adalah budak Yahudi. Budak Yahudi yang mencerca Nabi Muhammad masa hayat dia di Mekah. Dia ambil budak itu, kalau jaga, panggil budak Arab, panggil budak yang Islam, panggil orang Mekah juga. Dia panggil budak Yahudi. Semua dia nak mengajar kita, jangan benci kepada mana-mana kaum, kerana itu punca kezaliman. Rasulullah nak cek supaya sebelum dia wafat, tidak ada sahabat dia yang ada sifat asobiyah. Yang hari ini UMNO melaksanakan ajaran tersebut. Dia panggil sahabat-sahabat dia, kata, wahai sahabatku, sepeninggalan aku besok, kata dia, akan ada di antara kalian
yang menjadi presiden, Perdana Menteri, pengurusi apa ke, ketua jabatan, ketua kerajaan, di kalangan orang yang hitam legam kulitnya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan rambut dia, kata dia, rambut pemimpin kamu ketika itu yang hitam legam ini, rambut dia macam tangkai-tangkai anggur. Maka dia tanya sahabat dia, adakah kalian akan pilih dan setuju dia jadi Perdana Menteri kalian, presiden kalian? Maka mereka jawab, ya Allah, kalau itulah orang yang Allah pilih berdasarkan ketakwaan dia, kami akan terima dia sebagai pemimpin kami. Maka Rasulullah tahu bahawa sahabat dia, peninggalan dia tidak ada sifat as-sohbat. Perhimpunan Agung UMNO, saudara-saudara, kalau tidak nyanyi lagu Asabiah ni tak sah. Apa nama lagu Asabiah UMNO? Siapa tahu? Anak kecil main dah gelap. Bagi kehafal lagu ni aku tahu. Anak kecil main api terbakar. Kau tahu nyanyi orang ramai. Tengah malam yuk melenggu profesi. Terbakar hatinya yang sepi. Itu tahu? Air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Bumi Malaysia yang dipijak hari ini udah milik Cina, yop, kata dia. Bangkit! Itu lagu yang dikumandangkan sampai habis lagu tu. Panjang lagu tu. Aku sampai hafal kerana aku pergi program BTN untuk tanamkan sifat semangat. Kamu ni Melayu, hidup kamu mati kamu kena kerih yang tak bersarung tu. Yang bahkan bersama awang berpandukan ayat tadi, tidak boleh kata dia, ilmu aku bersama dengan anda. Macam mana boleh pimpinan PAS hari ini boleh bersenggama dengan anda? Itu sebab salah satu sebab kenapa kami dihalau keluar dan kita paksa buat Parti Amanah Negara. Yang hari ini pimpinan PAS tak mau sebut Parti Amanah Negara. Apa dia sebut? PAN-PAN, kecuali Datuk Mahfuz Omar. Datuk Mahfuz Omar bila dia sebut Parti Amanah Negara, dia akan sebut Parti Amanah Negara. Tapi pimpinan PAS yang lain termasuk Zulkifli Babel ni PAN. Saya tegur dia. Saya kata, PAN ini bermaksud kuali. Adakah kamu mengatakan kami ini parti kuali? Kau hina kami seperti umat. Tak tahu sangat daripada biawak hidup. Tahukah kamu, saya kata, PAN itu di pejabat pendaftaran bermasuk PAS. Rupanya ramai pimpinan PAS tak tahu nama parti dia tu dalam bahasa Inggeris adalah PAN. Kalau saudara pergi cek dekat pendaftar pertubuhan, saudara cek Parti Islam Malaysia bahasa Melayu, Harakat Islamiyah Malaysia dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris apa dia? The Pan Malaysian Islamic Party. It's not PAN. Kamu hina kami dengan niat begitu, mana kamu hina parti kamu sendiri. Satu. Kalau baca surah Al-Hujurat ayat 16, Allah tegah jangan sebut nama mana-mana orang yang dia tak gemar. Betul? Dia beritahu kalau nak sebut nama aku, sebut panggil aku Anjah, jangan panggil Kulub. Kita panggil Kulub lagi. Dia dah benci, dia dah tak gemar. Boleh ke lagi mau? Boleh, perintah tetap 5 minit. Kalau nama dia tu dia tak gemar, jangan sebut. Itu hadis Nabi yang begitu. Semua ulama-ulama PAS tahu hadis, tahu ayat itu. Balik korang buka surah Al-Hujurat ayat 16. Jangan kamu nama-menamakan, label-melabelkan mana-mana orang, sebab kemungkinan orang itu jauh lebih baik daripada kamu. Betul? Baca ayat. Dia tahu ayat ini. Tapi sahaja sebut, saya tengok binatang-binatang yang telah dikenalkan kepada kami, nama binatang-binatang yang telah dilabel kepada 18 orang lebih hari ini. Ini semua ahli-ahli amanah. Tak korang 12-13 ekor binatang. Last sekali berorang. Saya boleh fikir ke seorang Presiden Parti Islam Malaysia, dia boleh beritahu wakil rakyat dalam parti dia, pemimpin parti dia, kamu ni barwa broker. Macam mana anggapan seorang anak kalau ayah dia ada anak, dia panggil anak salah seorang anak dia, kamu ni barwa. Apa tanggapan anak-anak yang lain? Saudara tahu masuk barwa yang digunakan oleh Presiden PAS kepada Sari Sunggit yang meninggalkan, yang hari ini bersetuju dengan isu Menteri Besar Islam. Barwa ini bermakna, saudara-saudara,
dalam peradaban Cina dan kesusastraan Cina, barua ini bermakna seseorang yang pergi solicit untuk mendapatkan pelanggan bagi pelacur-pelacur. Itu baru. Projek dia pergi cari pelanggan, bawa rumah pelacur, maka pelacur bagi komisen. Itu projek baru. Bagaimana seorang Presiden Parti Islam Malaysia boleh beritahu bahawa ahli dia ada baru? Dr. Muhammad tanya dalam ADK PAS Pusat, Datuk Presiden, kenapa Datuk Presiden sebut perkataan baruah kepada ahli PAS, pimpinan PAS, wakil rakyat PAS? Dia tak jawab. Saya sendiri tanya dia berapa kali. Saya kata, Datuk Presiden, kenapa Datuk Presiden buat macam ni? Sedangkan arahan ADK PAS Pusat, kita kena bantu Wan Azizah dalam pilihan raya di Matampau. Apa jawab dia? Saya tak mau jawab. Ni Jasmuni ada, dia boleh sah apa saya kata baik. Nak menutup. Saya bangkit lagi sekali dalam surat ADK PAS Pusat. Saya kata, Datuk Seri Presiden, ahli-ahli PAS keliru. Arahan daripada Setiausaha Agong mengatakan pergi bantu calon PKR, iaitu Wan Azizah bertanding di pilihan raya kecil Matampau. Keluar surat arahan pada semua negeri-negeri utara, bantu Wan Azizah. Tuan Ibrahim Tuan Main sebagai timbalan Presiden PAS juga arahkan surat bertulis, tolong prestasi Wan Azizah. Tiba-tiba Presiden ikut akar umbi Pulau Pinang, tutup bilik belakang. Saya minta penjelasan. Apa jawab dia? Saya tak mau jawab. Tak soalnya. Tadi lembut sikit. Saya tak bangkit lagi sekali. Saya kata, Datuk Presiden, kalau bukanlah di sini mesyuarat saya dapat penjelasan, di mana lagi? Maka saya minta pencerahan. Kenapa Datuk Presiden buat begitu? Saya tak mau jawab. Dijerekahnya. Jadi kalau itulah sifat seorang pemimpin parti Islam, saya rasa ini banyak dia punya, banyak sakit. Iaitu tu kami dengan Haji Asmuni, rakan-rakan kita ada berfail-fail kalau kami nak cerita. Cumanya 5-16 bulan belakangan ini kami berpuasa bersabar, tak mau sebut kalau. Tapi oleh kerana suasana hari ini sampai ke tahap gaban, sampai ke tahap sarkas gaban, terpaksa kita buka sedikit cerita supaya ahli PAS tidak lagi membabi buta walaupun berpemimpin mereka, dan akhirnya mereka ini diperalatkan oleh pimpinan PAS. Betul. Jadi saudara-saudara, oleh kerana dah habis 5 minit ini, saya terima kasih di atas perhatian. InsyaAllah program-program lain saya akan dedahkan beberapa perkara lagi, termasuk isu Menteri Besar Selangor, termasuk juga kes Kajang Muh dan perkara-perkara lain yang boleh tunjukkan inilah yang kami hadapi sepanjang 2-3 penggal puak-puak Jebon ini dalam ADK PAS Pusat. Layanan yang diberi kepada kami semata-mata nak memelihara parti itu jangan tercemar kerana dia ada imej Islam. Dan inilah yang kami hadapi sepanjang menjadi ADK PAS Pusat. Jadi saya terima kasih atas perhatian, saya bermaaf di atas kelanjuran. Jadi sama-sama kita mohon supaya keberkatan diberikan oleh Allah di atas perjuangan dan juga di atas syarat dan juga pimpinan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri. Maka berakhirlah ceramah kita pada malam ini. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha